Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apa khabar Haji Mat Syah dan semua jamaah? Baik, Alhamdulillah sihat. Baik ya. Ustaz, sihat, Ustaz. Ya Alhamdulillah. Hujan ke Bukit Jelutong? Ada hujan? Dah berhenti dah, baru berhenti. Oh, okey lah. Ya Tadi, sini tadi lebat. masih Hujan lagi je kat sini, hujan lebat. di mana tu? Kat Bukit Jelutong dekat kat masjid. Oh, kat masjid. Oh, lain-lain tempat ya. Bukit Jelutong masih ada hujan, ada yang tak eh. Okey, kita bersedia malam ni insya-Allah ya. Tajuk solat berjamaah ya. Surat berapa kita? 206. 206. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ma taufiqi illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kita akan sebut sikit ya tentang apa ni Rejab ya pada hujung pertemuan kita malam ni, nanti tolong ingatkan ya. Kita mula dulu dengan poin yang ke-19, solat berjamaah ya. Dalam bahasa Arab dipanggil jamaah ya. Jamaah maknanya kumpulan ya, congregation ya. Dalam bahasa Inggeris kita panggil congregational prayer. Congregational prayer ya. Dan imamah, imamah maknanya imam lah, ada imam ya, ada imam, ada makmum, dan bila ada imam dan makmum paling kurang dua orang, seorang imam, seorang makmum, dipanggil jamaah ya. Hadis daripada Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Umar maknanya dia anak Sayyidina Umar. Apa hubungan dia dengan Nabi? Apa Kak Nab? Abdullah bin Umar dengan Nabi, apa hubungan dia? Memang dia sahabat betul Adik, ya. Hubungan dia dengan adik Nabi, ipar. keluarga, adik Adik ipar, ipar Rasulullah adik sallallahu ipar alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana kakak Abdullah Habsah berkahwin dengan Nabi ya. Jadi kata Abdullah bin Umar, dia salah seorang daripada berapa ya? Daripada berapa Abdullah tu? Daripada empat ya, empat atau lima Abdullah. Selain daripada Abdullah bin Umar ya, pakar bidang fiqah, pakar hadis, kita ada Abdullah bin Abbas ya, pakar tafsir. Ya, kita ada Abdullah bin Mas'ud ya, pakar tafsir dan juga pakar asbab nuzul ayat. Ya, kita ada Abdullah bin Az-Zubair, orang politik, anak angkat kepada Rasulullah, anak angkat kepada Aisyah ya, juga mahir dalam bidang hadis. Ya, banyak dia punya apa? Dia punya hadis-hadis riwayat dia. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Az-Zubair, seorang lagi Abdullah bin Amr. Ya, bukan Abdullah bin Umar ya, Abdullah bin Amr. Ain mim ra juga, ain tu fathah ya. Beliau adalah ahli hadis dan ahli fiqah, beliau juga seorang ahli ibadah ya, yang memang tidak ada tolok banding lah, memang hebat lah. Buktinya beliau berpuasa setiap hari ya, sehingga Nabi tegur dia kerana terlalu banyak puasa dan terlalu banyak sembahyang malam sehingga kurang rehat ya, sakit tubuh dia. Jadi ibadah jangan keterlaluan ya, kita buat sedang-sedang saja ya. Walaupun kita nak buat yang terbaik ya, fokus pada kualiti amal ya, bukan pada kuantiti semata-mata ya. Bukan makna bila banyak buat ya, lebih banyak rakaat maka lebih baik, tak mesti. Ya, maknanya kalau lebih rakaat kita make sure ibadah kita tu ya, dia punya kualiti dia. Kualiti amal tu biar biar terjaga ya, kualiti amal tu. Okey tuan-tuan ya, itu apa ni Abdullah, lima Abdullah ya. Usah ulang balik, Abdullah bin Umar ya, nombor dua Abdullah bin Abbas, nombor tiga Abdullah bin Mas'ud, nombor empat Abdullah bin Az-Zubair, nombor lima Abdullah bin Amr ya. Abdullah bin Umar, dia dan bapa dia dua-dua sahabat. Kakak dia isteri Nabi. Abdullah bin Abbas ya, dia dan bapaknya Abbas juga sahabat Nabi. Ya, jadi dia punya apa? Dia punya mak saudara dia ya, adik ipar kepada bapa dia juga isteri Nabi, Maimunah binti Al-Haris. Abdullah bin Mas'ud tak tahu cerita mak bapak dia ya, tak ada kisah tentang keluarga dia ya, dia sendirilah ya, dia seorang. Kemudian kalau Abdullah bin Az-Zubair lagi hebatlah. Abdullah bin Az-Zubair dia anak angkat Nabi, duduk di rumah Nabi dan Aisyah
Beliau juga ada bapa Az-Zubair 10 dijamin syurga, ya, yang merupakan sepupu Nabi, dan juga ya kita kata mak dia, ya, mak kepada Az-Zubair ni, ya, ataupun isteri kepada Az-Zubair memang hebatlah, ya, Asma kan binti Abu Bakar. Mak kepada Az-Zubair tu, ya, adalah Sofiyah, ya, Sofiyah binti Abdul Muttalib, mak saudara Nabi. Lagi hebatlah Az-Zubair ni, ya, Abdullah dan bapa dia Az-Zubair. Nombor 6, ya, ialah siapa dia? Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr, dia dan bapaknya dua-dua masuk Islam. Bapak dia ahli politik Quraisy juga, ya. Okey, itu 5. Jangan lupa, Ustaz ulang lagi sekali lagi untuk kali yang keempat, ya, pada malam ni Abdullah bin Umar, Ain, ya, Umar. Yang kedua Abdullah bin Abbas. Yang ketiga Abdullah bin Mas'ud. Yang keempat Abdullah bin Az-Zubair. Yang kelima Abdullah bin Amr. Ain mim rawaw, tapi bunyinya Amar, ya. Okey, 5. Ada tertinggal 5 ni? Ada apa-apa tertinggal? Okey. Haji Syari okey. Haji Masya okey. Okey, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Jadi apa Okey Ustaz. ya, apa je? Tak dengar. Haji Syari Tersedak Ustaz. apa dia? Tak sedap. Tersedak. Oh, tak sedap. Okey, ya. Minum air je, ya. Abdullah bin Amar, Abdullah bin Umar kata, anna bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, qala telah bersabda, salatul jamaati, ya, solat jamaah, ya, ejaan jamaah tu macam itulah. Alif lam jim min alif, jamaah panjang, ma tu panjang, jamaah, ya. Afdalu lebih utama, ya, lebih utama, afdal lebih utama. Bila kita kata lebih utama tu maknanya lebih besar pahalanya. Ya, kerana bila sesuatu ibadah tu lebih utama, maknanya lebih disukai. Ya, Nabi lebih suka, Allah lebih suka. Dan bila Allah dan Nabi suka, maknanya pahala pun lebih. Ya. Jadi solat berjamaah itu walaupun berdua orang, ya, lebih utama min solatil fazzi, daripada solat individual, ya, solat bersendirian. Ya, solat sendiri-sendiri, ya, bisabain. Kelebihan dia ialah sabain 7 wa ishrin 20. Ya, sebab dalam bahasa Arab disebut yang kecil dulu. Ya, sabain wa ishrin. Kalau kita bahasa Melayu 20 dulu kan, 27. Bahasa Arab 7 dulu baru 20, ya. Kemudian darajatan. Jadi bukan pahala 27 pahala lebih, ya. Selalu orang salah sebut. Ustaz-ustaz pun kadang salah, ya. Dia kata sembahyang berjamaah 27 kali pahala lebih besar, bukan pahala, darjat. Ya, darjat tu kita tak tahu satu darjat dengan satu darjat tu in between dua tu tak tahu berapa banyak pahala dia. Ya, jadi jangan salah sebut bukan pahala, ya. Darajatan, darjat dia. Ya, jadi standard dia. Jadi hadis ini muttafaqun alaihi, ini istilah khusus untuk hadis-hadis yang diriwayatkan, ya, oleh Al-Bukhari, ada Al dan Muslim, ya. Imam Al-Bukhari berasal daripada Bukhara, Uzbekistan, dan Imam Muslim, ya, yang berasal daripada Naisabur. Naisabur itu adalah wilayah di Iran sekarang, ya. Jadi dia orang Parsi ni. Imam Al-Bukhari pun Parsi Turki, ya. Imam Muslim pun Parsi juga, bukan orang Arab, ya. Hadisnya sudah tentu sahih lah. Sebab nama kitab Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari. Dah tentulah kitabnya sahih-sahih belaka. Ya? Hadis-hadisnya. Imam Muslim pun sama, Sahih Muslim. Maksudnya solat berjamaah, ya, walaupun dengan dua orang, imam dan makmum seorang, lebih besar pahalanya. Lebih banyak pahalanya daripada solat bersendirian. Ya? Jadi walaupun tak disebut pahala di sini, tapi maklumlah, ya, understood. Kerana darjat tu, ya, kita tak tahu berapa kelebihan satu dengan dua. Darjat satu, darjat dua tu berapa beza dia. Macam soft kan, kita sembahyang. Soft pertama. As-soful awal, soft yang awal. Khairun lebih baik, ya, afdal daripada as-sofis sani, soft yang kedua. Berapa jauh pahala Allah bagi, kita tak tahu. Itu dalam rahsia Allah, ya. Jadi orang yang boleh duduk soft yang pertama, kena berusaha masuk soft pertama. Ya, kerana antara soft pertama dengan soft kedua tu, beza pahala dia kita tak tahu, ya. Kelebihan dia kerana Allah tak sebut, Nabi pun tak sebut secara exactly, ya. Nabi tak sebut. Yang pasti dia lebih. Berapa lebih itu hak Allah untuk letak, ya. Kemudian apa lagi? Solat berjamaah lebih banyak pahala daripada solat bersendirian. Melakukan solat wajib berjamaah adalah sunnah muakkadah. Dalam mazhab Syafi'i, ya, sembahyang berjamaah tu sunnah muakkadah. Sunat yang sangat dituntut.
Dalam mazhab Hambali dia wajib lah. Ya, mazhab apa kita panggil? Ya, mazhab apa ni Hanafi dia jadi wajib. Ya, jadi wajib berjamaah. Solat tu memang wajib dah. Ya, berjamaah tu. Dalam mazhab Syafi'i hanya sekadar sunnah muakkadah. Mana kalau sembahyang kat rumah boleh. Ya, Hambali hampir-hampir tak boleh. Ya, sebab tu kedai-kedai semua tutup di Saudi kan. Saudi, Madinah tu kita tengok Mekah. Ya, kalau azan aja semua kedai kena ditutup. Ya, operasi perniagaan kena dihentikan. Ya, dan kena pergi ke masjid surau. Ya, ataupun musala yang berdekatan untuk solat berjamaah. Jadi maknanya dalam mazhab Hambali tu dia punya penekanan tu lebih ya. Macam mazhab kita Syafi'i hanya sekadar sunnah muakkadah ya, walaupun dia sunnah muakkadah mana tidak sampailah ke wajib. Tapi kalau Hanafi kita tengok ya, Hanafi kalau tengok di Masjid India tu. Ya, kita tengok Masjid India tu kan. Ya, kebanyakannya bila azan dia berhentilah. Ya, kalau ada pun isteri dia mungkin, ya pekerja-pekerja wanita. Tapi yang dia punya toke-toke semua pergi ke Masjid India tu, ya. Masjid Pakistan ya di Chowkit sana. Ataupun masjid-masjid lain lah ya, kita boleh tengok di mana-mana pun ya orang Hanafi ni dia memang berjamaah lah ya, dia akan jaga sungguh-sungguh. Begitu juga Hambali lagi berat lah ya, lagi ditekankan solat berjamaah tu usahakan. Kalau tak boleh di apa di masjid ya, di musalla ya, dia akan buat juga di kedai dia sebagai contoh ya, ataupun di mana-mana lah ya, asalkan berjamaah. Kita pun kena lazimi berjamaah walaupun kita kata hujan lebat tak boleh pergi masjid sebagai contoh, duduk kat rumah dengan isteri dengan anak pun kena berjamaah, make sure. Okey ya, itu mukadimah kita. Ada apa-apa soalan? Tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa nak tanya? Silakan tentang solat berjamaah kalau ada sebagai mukadimah. Ada apa? Datuk ni? Datuk Azizul? ARN. ARN. Kami. Ada apa soalan? Tak ada apa? Hadis yang Ustaz, kedua. Ya. Ustaz yang hukum dia fardu kifayah tu. Fardu kifayah maknanya kalau ada dalam kampung kita contohlah kan. Ya, tuan-tuan duduk dalam taman. Ya, jadi dalam taman kita tu di Bukit Jelutong contoh ya. Kalau Kak Zainab di Lakin contoh. Dalam area Lakin tu ada masjid tak? Ada. Ya, kalau tak ada masjid pun ada surau Jumaat ataupun musalla. Jadi kalau dalam area kita tu dah ada a group of people yang solat ya fardu berjamaah, maka ya yang tak pergi itu tidak menanggung dosa lah. Ya, walaupun dia sembahyang di rumah ya. Kerana apa? Ya, kerana dia bersifat fardu kifayah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i itu dianggap sebagai sunnah muakkadah. Maknanya kalau boleh memang dituntut sangat kalau boleh ya sembahyang orang lelaki lah. Ya di masjid, di surau, di musalla kita kata ya, ataupun di mana-mana lah. Jadi kalau dalam komuniti kita tu sudah ada yang mengerjakannya, maka yang lain dianggap terlepas, tidak berdosa. Macam mengurus jenazah kan. Jadi kalau ada orang meninggal yang mengurus jenazah tu kita kata mungkin 5 orang, 10 orang aja. Tetapi kalau sempurna ya dapat dilaksanakan tanggungjawab tadi, maka mereka yang lain yang duduk dalam komuniti yang sama, ya mereka sudah ya diangkat dia punya kewajipan. Orang lain dah buat dah okeylah, fardu kifayah dia panggil. Kalau fardu ain semua kena. Macam solat kan, solat fardu ain. Ya. Solat berjamaah fardu kifayah lah. Ya, jadi kalau dah ada orang grup buat tapi dia tetap dianggap sunnah yang dituntut, sunnah muakkadah. Tu je lah. Beza fardu kifayah, fardu ain semua wajib buat. Ya, solat tu fardu kifayah kalau dah ada a group of people dalam komuniti kita melakukannya, sudah terlepas yang lain tidak berdosa. Kalau the whole community contoh orang yang duduk Bukit Jelutong ni, ya ada masjid, ada surau, ada berapa, ya semua tak buat sembahyang berjamaah. Jadi semua tanggung dia punya kesalahan. Ya, kerana apa? Kerana tak ada a group of people dalam yang representing ya community Bukit Jelutong tu yang solat berjamaah. Macam tu lah. Boleh apa Kak Nap? Boleh Ustaz, sebab apa ni, a group of people tu how many percent of the community? Tak ada percentage. Minimum 2 orang, imam dengan makmum seorang minimum. Jadi kalau 2 orang pun dah terlepas, tapi janganlah sampai 2 orang. Kita kata kita biarkan, kita datang masjid tengok dah ada orang dah ada. Okey dah ada, okey clear. Jangan macam tu. Tapi maknanya 2 orang sudah memadai ya untuk melepaskan keperluan fardu kifayah tadi. Clear lah. Tak ada masalah ya. Tapi janganlah langsung kita tak datang kan. Gitu je lah cerita dia. Okey ya, 4 2 2 Okey Ustaz. ya sama.
422 dan pada kedua-duanya dari Abu Hurairah. Ya, sama juga dalam Sahih Bukhari Muslim daripada hadis Abi Hurairah. Kalau tadi daripada Abdullah bin Umar, ya, dia punya darjatnya 27, ya. Tu salah situ, ya. Lebih utama 20 darjat tu salah, ya. 27 tu. Betul kan, ya? 20 dalam buku kita muka surat 206 tu dia salah type tu, ya. 27 sebenarnya. Sebab bahasa Arabnya sab'in bisab'in wa ishrin. Sab'in 7, ishrin 20, ya. Betul kan? Kalau 422 hadis Abu Hurairah, ya, dia sebut 25 pula. Ya, jadi ada beza. Kerana apa? Ya, kerana mungkin, ya, Nabi sebut 2 kali di tempat yang berbeza. Jadi kena tengok situasi dia lah, ya. Jadi maknanya boleh tak beza-beza? Jawapannya boleh. Kerana Nabi bukan sebut sekali. Ya, Abu Hurairah dengar 25. Ya. Tapi yang siapa kita panggil, ya, yang Abdullah bin Umar dengar 27. Ya, sebab apa ada beza? Sebab mungkin ada kondisi dia, situasi yang membezakan, ya. Mungkin Nabi sebut pada jamaah tadi 27 tu mungkin yang jarak rumah mereka agak jauh daripada masjid, yang memerlukan lebih usaha nak kena datang awal, ya. Yang kemudian melalui kepanasan, ya, cuaca ekstrim dan sebagainya. Jadi mungkin Nabi lebihkan, Nabi kata 27. Tapi dalam keadaan orang yang duduk sekitar masjid, ya, 25 mungkin, ya. Para ulama, ya, tidak memberikan satu jawapan solid, maknanya semua setuju tak. Jadi ada beza-beza. Mungkin jarak, ya, Nabi sebut kepada mereka yang duduk di luar, ya, kawasan Masjid Nabawi. Macam Abu Hurairah, ya, dia memang duduk dalam kawasan masjid sebab dia gelandangan, dia tak ada rumah. Ya, dia sebagai ahlu sufah, ya. Abdullah bin Umar dia duduk dengan bapak dia. Bapak dia Sayyidina Umar duduk di kawasan tinggi Madinah. Jauh. Jadi menasabah lah, ya. Kalau orang jauh 27, orang dekat 25. Kita kata menasabah. Kerana, ya, dengan pengetahuan lokasi rumah mereka masa di Madinah. Boleh tak faham tuan-tuan? Syirin okey? Kat Noaini okey? Beza 25-27 kalau orang tanya kita. Ya. Okey, Ustaz. Jadi kalau orang tanya, ya, kita kata ada kemungkinan. Ya, kerana beza tu, ya, kerana jarak rumah mereka, lokasi dengan masjid, ya. Dan kita tengok siapa yang meriwayatkan. Sebab tu mengetahui siapa yang meriwayatkan, ya, narrator of the hadis tu is very important lah. Kerana by knowing the narrator, kita tahu, ya. Contoh kita kata, ya, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar dia 10 tahun umur dia. Masa Nabi sampai di Madinah, ya, dia masih duduk dengan bapa dia. Dan Sayyidina Umar duduk di kawasan tinggi Madinah. Maknanya jauh jarak dia daripada Masjid Nabawi. Ya, sedangkan Abu Hurairah dia memang duduk dalam masjid, ya, duduk dekat serambi masjid. Kat situ pun kita dah boleh agak dah. Oh, okey, maknanya logik lah kita kata, ya, kalau Nabi membezakan antara orang dekat dengan orang jauh, ya. Ada soalan apa tuan-tuan? Kak Nomah ada apa? Kak Suarti? Ustaz, Ustaz, Ya. mungkinkah boleh jadi beza sebab macam Zuhur dengan Asar baca sir perlahan, Maghrib, Subuh, Maghrib dengan Isyak Imam tu baca kuat. Mungkinkah perbezaan macam tu boleh beza dia punya darjat? Mungkin juga, ya. Kalau Ustaz tak melihat pada benda tu lah. Ustaz melihat kepada susah nak datang tu. Ya, subuh sebagai contoh. Jadi kalau orang datang subuh, datang Isyak, ya, 27. Tapi kalau datang Zuhur, Asar, Maghrib mungkin 20, 25. Mungkin kita kata. Logik. Ya, pada logik, ada logik dia. Ya. Cuma kalau macam tadilah Kak Nomah kata, ada benarnya. Ya, sebab bila kita datang subuh, kita datang Zuhur, kita datang Maghrib dan Isyak, masa waktu sembahyang jahar, kita boleh dapat pahala dengan imam. Ya, kita dapat dengar imam baca Quran. Ya, imam baca Fatihah, imam baca surah kan. Kalau Zuhur dengan Asar, kita baca Fatihah dan surah sendiri-sendiri. So kita dapat pahala baca tapi tak dapat pahala dengar. Ya. Ada juga logik dia, ya. Tapi semua benda ni possible selagi mana dia dalam ruang lingkup yang dibenarkan. Ya, jarak antara rumah dengan masjid, ya. Kemudian waktu, ya. Sebab tu kalau kita panggil, kalau kita tengok di Masjid Surau pun, ya, memang waktu subuh Isyak tu kurang sikit. Tapi Maghrib alhamdulillah mungkin ramai. Zuhur, Asar mungkin ramai. Especially kalau kita kata kawasan masjid yang dekat dengan
kilang ataupun dekat dengan pejabat contoh kan, penuh lah orang. Ya, macam masjid negara kita kata. Ya, Zuhur ramai lah orang. Ya, Asar boleh tahan ramai. Maghrib boleh tahan lagi sebab orang singgah untuk sembahyang kan. Tapi kalau Isyak dah kurang. Ya, subuh pun kurang. Jadi logik lah. Ya, dia punya reasoning tu kita kata. Okey, ya, ada siapa-siapa lagi nak tanya silakan. Kak Nomah okey? Okey, faham Ustaz. Terima kasih. Sama, ya. Hadir 423, ya. Ustaz, Daripada ya. ya, Ustaz, ini Ustaz refers to sembahyang berjemaah di masjid, bukan Ya. jemaah di rumah, Ustaz. Secara Kita umum, secara umum ya, sebab tak disebut di masjid, secara Ya. umum dia cover. Masjid pun sama, rumah pun sama. Cuma kalau di masjid dapat kelebihan lain lah, ya, kerana jamaah lebih ramai. Lebih ramai jamaah, lebih besar pahala. Kemudian kita kata, ya, kalau di rumah kita tak dapat pahala iktikaf. Masjid dapat lagi. Dia ada ekstra, ya. Ada ekstra. Ekstra tu dari segi kita berjalan pergi masjid, naik kenderaan pergi masjid satu. Yang kedua, jamaah lebih ramai. Yang ketiga, dapat niat iktikaf. Yang keempat, dapat tahiyatul masjid, ya. Kemudian apa lagi? Dapat berjumpa dengan lebih ramai orang, ya. Boleh bagi salam, boleh tanya khabar. Jadi dapat pahala yang lain-lain, ya, yang contributing, ya, tu apa kita panggil, tu sembahyang tadi, ya. Kalau di rumah, ya, tetap sembahyang berjamaah, boleh tak dapat 25 atau 27, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan, ya. Cuma mengikut pada kebiasaan Nabi, kita tengok memang Nabi sembahyang fardu di masjid. Ya, Nabi sembahyang fardu di masjid, ya. Jadi ambil pada kebiasaan para sahabat tu, kita kata yang confirm 25 27 ni di masjid lah ataupun di surau, ya, surau Jumaat ataupun surau yang ada buat sembahyang 5 waktu. Kalau di rumah mudah-mudahan, ya, kita harap mudah-mudahan dapat juga, ya. Tapi kalau macam orang lelaki ni alasan tu tak ada kalau tak pergi tu. Kecuali dia tak sihat lah, kecuali hujan lebat, ya. Kalau kena hujan boleh demam ke, boleh pening dan sebagainya, tu lain lah, ya. Tetapi kalau dalam keadaan biasa tak ada halangan, memang kena pergilah, kena pergi sembahyang di masjid ataupun di musalla, ya, ataupun di surau lah, ya. Macam Bukit Jelutong tu ada banyak tempat kan, ada masjid besar, ada surau Jumaat, ada surau apa ni, sembahyang 5 waktu, ada banyak pilihan. Ya, even dekat area kedai-kedai pun ada surau, kita kata boleh berjamaah juga. So tak ada pilihan untuk, kita kata tak ada excuse lah, ya, untuk tak sembahyang berjamaah. Even kalau duduk di rumah pun masih berjamaah juga. Macam itulah. Ya, mungkin ada beza kan. Mungkin 25 untuk di rumah. Kalau 27 untuk masjid kemungkinan. Kerana apa tidak disebut secara accurate, ya? Kerana apa? Kerana nak bagi para ulama berijtihad, bagi dapat pahala. Ya, tu dia punya jawapan ni lah, tuan-tuan. Ada lain silakan. Terima kasih. Lagi satu soalan, Ustaz. Adakah Nabi solat berjemaah masa dia di Mekah? Walaupun dia tertekan. Ada tak, Ustaz? Ada. Di rumah siapa? Di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam ada. Okey. Terima kasih, Ustaz. Sama. Cuma macam tadilah, ya, sebab solat di Mekah sebelum Isra' Mi'raj. Isra' Mi'raj berlaku tahun yang ke-11. Nabi duduk Mekah selepas dapat wahyu umur 40, Nabi dakwah di Mekah 13 tahun kan, almost 13 years lah. Ya, 13 years. Tetapi hanya tahun yang ke-11 baru ada, ya, kefarduan solat 5 waktu. Jadi tak nampaklah sangat berjamaah tu sebab, ya, dibuat secara sorok-sorok dan dibuat di rumah contoh, ya, di rumah ataupun di apa kita panggil rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Sebab ada riwayat, ya, suatu hari Saidina apa kita panggil Abu Talib contohnya, Abu Talib dia nak tengok macam mana keadaan Ali bin Abi Talib, sebab Ali bin Abi Talib kan anak dia. Dia ambil sebagai anak angkat oleh Nabi dan Khadijah. Jadi satu hari Abu Talib datang ke rumah Nabi, ya. Ketika itu Nabi sedang solat. Nabi sedang solat berjamaah dengan Khadijah dan Ali bin Abi Talib. Jadi Abu Talib pun, ya, dikatakan lepas tu dia jumpa dengan Ali, ya, dia kata apa yang dibuat oleh Muhammad ni ikut. Kalau dia arah buat, ya, kalau dia suruh ikut. Jangan bantah. Jadi ada bukti lah bahawasanya Ali berjamaah dengan Nabi dan Khadijah. Ya, itu dah tentulah masa di Mekah kan, sebab Khadijah tak hijrah ke Madinah. Dia dah wafat, ya, selepas daripada boikot selama 3 tahun. Tahun 7 sampai tahun 10. Sebelum Isra' Mi'raj, ya. Jadi yang mereka solat tu ikut syariat Nabi Allah Ibrahim, kerana Khadijah, ya, tidak hidup lagi. Mana dia telah meninggal sebelum peristiwa Isra' Mi'raj. Maknanya dia tak pernah sembahyang 5 waktu. Kalau sembahyang pun 2 waktu saja. Seperti mana syariat Nabi Ibrahim. Ya, tu dia punya bukti lah, ya.
Dan di rumah Al-Arqam ada sembahyang berjamaah. Begitu juga ya, masing-masing buat di rumah ya, kerana apa? Ya, kerana memang solat tu memang berjamaah. Sama ada zaman Nabi Ibrahim ke, zaman Nabi Musa ke, zaman Nabi Isa ke ya, memang solat tu berjamaah. Sebab apa ni, dia punya perintah tu dalam bentuk dirikan solat. Ya, dirikan solat. Bila dirikan solat tu meaning berjamaah. Ya, kalau perkataan solat saja sollu ataupun solli. Kalau untuk seorang solli, kalau ramai sollu. Solu maknanya solat ya. Tapi kalau aqimus solah ya, ataupun aqimis solah itu menunjukkan berjamaah ya. Jadi ada beza. Kalau kita jumpa dua perkataan dalam Quran, kita mesti bezakan. Satu, dirikan solat. Yang kedua, solatlah. Ya, solatlah. Bila solatlah tu termasuk yang solat apa? Solat sunat, solat bersendirian ya. Solat duha, solat rawatib contoh dia. Tapi kalau aqimus solah itu merujuk kepada 5 solat fardu. Ya, itu beza dia tuan-tuan ya. Okey, ada apa lagi Jaslan? Ustaz, yang ada hadis kata apa tu kalau orang tahu kelebihan solat jemaah ni mesti dia datang walaupun merangkak. Yang tu um, untuk solat subuh saja ke ataupun dia memang untuk 5 waktu Secara tu? umum lah, secara umum 5 waktu lah ya. Cuma fokus pada subuh lah. Memanglah kita tak nafikan lah kan. Memang dia punya cabaran subuh tu lah paling besar ya. Yang lain-lain tu mencabar juga macam isyak contoh kan ya. Mencabar. Especially negara-negara yang dia punya apa kita panggil, dia punya musim panas contoh. Nak tunggu antara maghrib dengan isyak tu ya, cukup lama. Malam dia panjang contoh ya. Contoh musim musim sejuk lah ya, musim sejuk malam dia panjang. Nak tunggu antara maghrib dengan isyak tu jauh sangat ya. Sebab tu kalau kena musim sejuk ya di negara barat kita kata ya, malamnya lebih panjang, maka ya dia punya cabaran nak tunggu isyak tu. Ya, sebab ada fatwa daripada kesatuan apa ni ulama Muslim dia di Eropah yang keluar fatwa, dia kata kalau terlalu jauh sangat antara maghrib dengan isyak tu pada musim sejuk ya, maka ada keharusan ya, rukhsah untuk mereka menjamakkan antara maghrib dengan isyak sebab nak tunggu isyak tu lama sangat. Kalau tunggu isyak ya kemudian tidur ya, nanti nak bangun subuh pula ya. Jadi maknanya menyebabkan mereka terpaksa apa kita panggil bercengkang mata ya. Sedangkan kita kata ya lebih baik mereka melakukan solat apa ni jamak ya antara maghrib dengan isyak, tapi tak boleh di qasar lah ya kerana mereka tak musafir. Jadi sampai peringkat ada fatwa macam tu. Especially yang duduk di negara-negara ekstrim ya, ekstrim sejuknya. Pada musim sejuk lah, winter lah terutamanya. Jadi cabaran isyak tu memang besar ya. Cuma dalam kes subuh tadi memang betul lah ya, dia akan datang dalam keadaan merangkak. Ya, fokus memang nampak dalam situasi dia adalah situasi subuh lah. Tetapi boleh apply juga kepada solat-solat fardu yang lain. Ya, nak tunjuk kelebihan ya. Jadi hadis tu merujuk kepada pegangan mazhab Hambali lah. Ya, begitu juga ya dalam kes yang Nabi kata kalau aku boleh ya apa ni tengok ya rumah-rumah yang tak mengerjakan solat berjamaah, orang lakinya tak datang, ya aku akan bakar rumah tu ya. Jadi kalau kita guna dua hadis ni sampai merangkak dan juga sampai dibakar rumah ya, itu memang nampak dia punya perintah Nabi tu perintah yang apa kita panggil yang sangat ya sangat kuat. Maknanya dia bukan sunat muakkad dah ya, bukan sunat muakkadah dah. Tetapi dia merujuk kepada wajib dah ya. Jadi sebab tu Hambali dia pegang pada wajib. Ya, Hanafi macam tu juga. Kalau kita Syafi'i ya dia lebih ringan lagi. Sunnah muakkadah. Ya, even kalau dah ada a group of people buat kat tempat kita sudah dianggap apa ni memenuhi fardu kifayah. Jadi setiap mazhab tu ada pandangan yang berbeza lah. Itu ajalah cerita dia. Okey, Syarin? Ada lagi tuan-tuan? Ada apa? Dari segi wahyu pertama solat berjamaah ni Al-Baqarah ayat 43 tu lah ya. Apa bunyi ayat dia? Apa bunyi ayat? Wa aqimus salata wa atuz zakata wa tawarka'u ma'ar raki'in. Ustaz tak pasti sama ada itu ayat pertama yang turun atau tidak lah. Tak pasti. Ya. Yang pasti dia adalah ayat Madaniyah tu. Ya, sebab bila dia duduk di dalam surah Al-Baqarah,
Ya, walaupun Al-Baqarah tu ada cerita Nabi Musa, cerita orang dulu-dulu, ya, cerita pasal lembu betina kan. Ya, secara umum cerita-cerita dulu tu adalah cerita-cerita Makkiyah. Tetapi Al-Baqarah dan Ali Imran ada pengecualian. Ya, dianggap surah tu, the surah itself adalah surah Madaniyah. Ya, jadi kalau dia Madaniyah, ya, sedangkan solat telah diturunkan, ya, kewajipan masa di Mekah lagi. Jadi nampak ada konflik di situ. Ya, mungkin ayat lain lah. Ya, Ustaz tak pasti. Kena cek tafsir lah, ya, untuk mengetahui kedudukan dia. Kak Nap ada tengok tafsir dia ke? Ataupun macam mana? Ya Ustaz. Apa dia kata dalam tafsiran tu? Dia sebut apa? Tu dalam apa ni, tafsiran ke ataupun footnote pada Quran tu? Quran Al-Ihsan tu. Kak Nap dapat daripada mana? Tafsir Ustaz. Tafsir dan web. Oh, yelah. Siapa rujukan dia? Ya, Kak Nap kena tengok rujukan dia. Ibnu Katsir ke, Imam Tabari ke, ataupun Muhsin Han ke, ya. Taqiyuddin Al-Hilali ke, kena tengok rujukan dia. English ke bahasa Melayu? Tafsir Al-Muyassar. Apa ni, kalau Muyassar, apa tafsir Muyassar tu Saudi punya. Itu ulama moden buat lah. Ya, tapi boleh pakai lah. Even kalau kita pergi ke pusat percetakan Al-Quran di Madinah, ya, dia bagi kita satu terjemahan tu. Ya, ada orang dapat sebab dia boleh pilih. Macam orang Melayu biasa kalau kita datang dia bagi Quran kita terima je kan. Kalau macam ustaz tanya dia, boleh tak pilih yang lain? Dia akan bagi, kadang dapat dua pun. Ya, sebab dia apa? Dia ada banyak percetakan kat situ. Ya, jadi kita minta yang Quran tafsir Muyassar tu Saudi juga buat. Ya, ada a group of ulama lah. Jadi tafsiran dibuat, ya, dalam tu dia kata memang ayat yang mula-mula turun cerita tentang berjamaah ke ataupun cerita tentang solat. Kanak kena baca balik. Ya, tak dengar? Cerita tentang solat. Yelah, memanglah cerita tentang solat, tapi itu yang pertama turun ke atau apa? Ustaz tak pasti. Sebab tu Ustaz tanya pada Kak Nap. Tak, dia tak sebut lah itu pertama tu. Cuma saya nak tanya Ustaz, betul ke itu yang pertama? Kalau yang pertama saya rasa bukan. Sebab dia duduk dalam surah, ya, Al-Baqarah. Al-Baqarah tu Madaniyah. Jadi dah tentu dia akan turun lebih awal lagi pada tu. Ya, itu dari segi logik lah. Tapi kena tengok tafsir lah. Kalau tafsir Ibnu Katsir ke kata memang, ya, mungkin Haji Syari boleh tolong nanti tengok, ya. Kalau memang apa kita panggil, ya, kalau memang ulama tafsir kata macam tu kita kena terima lah. Ya, tapi kalau tak ada penerangan, ya, dari segi logik dia tak logik, ya. Ustaz, saya baca dalam Ibnu Katsir dia kata banyak kalangan ulama menyimpulkan dari ni ayat yang 43 lah. Banyak kalangan ulama menyimpulkan dalil ayat ini sebagai akan kewajipan salat berjemaah. Bukan maknanya ayat pertama turun untuk mewajibkan solat kan? Okey, ya. Sebab kadang-kadang, ya, kewajipan sesuatu ibadah tu dia bukan mesti melalui Quran. Ya, contoh macam kita kata kewajipan solat kan, ya. Kewajipan solat tu asal-asalnya pada peristiwa Mi'raj Nabi tu. Ya, kewajipan solat tu daripada peristiwa Mi'raj tu sendiri. Bukan Jibril turun bawa ayat Quran, bukan, ya. Dari segi sejarahnya macam tu. Tetapi kalau apa kita panggil, ya, perintah ataupun suruhan untuk solat secara berjamaah, itu mungkin. Itu mungkin, ya. Sebab ada perkataan apa kita panggil tadi, ada perkataan akimu tu kan, ya. Ada perkataan akimu, ya. Ayat berapa tadi? Ayat berapa? 40 apa? 43 ya. Ya Ustaz, 43. Wa aqimus solah wa atuz zakah, ya. Warka'u ma'ar-raki'in itulah yang sebenarnya ada dua. Ayat 43 tu kalau tuan-tuan boleh tengok, ya, Al-Baqarah, taib je Al-Baqarah, ya, ayat 43, tuan-tuan boleh tengok ada dua isyarat dalam ayat tersebut menunjuk kepada tuntutan atau perintah untuk solat berjamaah. Yang pertama, wa aqimu, dan dirikanlah oleh kamu ramai, ya, bukan seorang tu. Jadi perkataan wa aqimu tu iqamati solah merujuk kepada solat fardu berjamaah, ya. Dia bukan solat sunat tu, wa aqimu tu. Wa aqimus solah, ya. Kalaulah perintah sembahyang secara, ya, umum, ya, sallu, ya, sallu. Ya, ini aqimu, dirikanlah oleh kamu akan solat. Ya, laksanakanlah oleh kamu akan solat. Solat yang dimaksudkan dalam kurungan adalah solat fardu 5 waktu, ya. Kemudian wa atuz zakah, ya, dan datangkanlah zakat. Ya, datangkan zakat. Kenapa disebut tunaikan atau datangkan zakat? Sebab kita bayar zakat bukan dengan duit asalnya.
Ya, orang yang bertani dia bayar dengan hasil pertanian. Ya, orang yang bela kambing contoh, ya. Dia hanya keluar zakat bila kambingnya minimum 40 ekor. Ya, asalnya dia bela 20 ekor kambing, dia tak kena zakat. Ya, walaupun 20 ekor tu jadi 30, tak kena zakat lagi. Tahun depan ya 35 tak kena zakat lagi. Sampailah ya cukup haul dia dapat 40. Ya 40 ya itu pun cukup haul. Kalau baru dapat ya dia tak kena lagi sebab dia kena haul tu ada 40. Satu tahun tu ya dikira satu tahun tu. Jadi satu tahun cukup 40 ekor ataupun lebih baru dia kena zakat. Jadi dia bayar zakat itu bukan dengan duit. Ya, mazhab Hanafi yang keluarkan fatwa bahawasanya boleh dibayar dengan nilaian dia, nilaian duit dia. Tapi hukum asal dalam mazhab kita Syafi'i beras lah ya. Kalau kita makanan ruji kita bayar dengan beras. Kalau orang duduk di tempat makan gandum dengan bali dengan bali ya. Jadi sebab tu istilahnya wa'atuz zakah. Kemudian warka'u. Ini satu lagi syarat. Ya, warka'u dan rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Maknanya perintah untuk berjamaah. Ya. Adakah ini ayat pertama yang perintah untuk berjamaah? Ustaz tak pasti. Ya, kena tengok. Tapi macam tadilah ya. Sebab ayat ni ayat Madaniyah, dia turun di Madinah ya. Selepas hijrah ya, maka kemungkinan ada ayat lain lagi mungkin. Wallahu alam, Ustaz tak pasti. Kena tengok ya tafsiran lagi lah lebih lanjut. Sebab Ibnu Katsir tadi pun tak sebut detailing ya tentang ini ayat pertama turun tentang wajib apa ni fardu kan apa Haji Asyari? Tak sebut kan? Ada sebut? Tak ada Ustaz, tak ada sebut. Kalau tak ada kita kena reserve dululah ya. Kita tak boleh lah kata ni ayat pertama turun ya perintah untuk ada satu ayat lagi disebut surah An-Nisa 102. 102 ya surah An-Nisa kita tengok 102 ya. Kita tentang solat juga sama. Salat. Berkaitan dengan solat wajib berjemaah. Okey, ini perintah berjamaah lah ya, tapi ada perintah berjemaah tak pasti. Ya, wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salah. Ya, jadi ayat yang ke-102 tu ya. Lagi panjang ayat dia tadi, ya, hampir separuh daripada muka surat. Bila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, ya, di kalangan sahabatmu lalu engkau hendaklah melaksanakan solat bersama-sama mereka, ya. Fa aqamta lahum as-salah. Ya, maknanya Nabi imamkan solat mereka ya. Okey, tanpa tak apa tuan-tuan ya. Ini hanya dalil-dalil yang menunjukkan bahawasanya ada perintah untuk solat fardu secara berjamaah tu jelah. Ya, sama ada di ayat pertama atau kedua turun itu boleh kena cek lebih lanjutlah lagi ya. Okey ya, kita masuk terus kepada hadis yang ke-423 ya. Wa kadzalil Bukhari, begitu juga ada riwayat dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abi Sa'id. Mula-mula tadi daripada Abdullah bin Umar, clear ya, 421. 422 daripada Abu Hurairah ya yang kata 25 darjat. Kemudian apa lagi ya? Kemudian di sini disebut darjat ataupun juzuk ya. Juzuk ya, juzuk tu mana bahagianlah, samalah darjat. Kemudian ya dalam hadis 423 ya dalam Sahih Bukhari daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Ya, Abu Sa'id atau Abi Sa'id Al-Khudri ya nombor 7 dalam senarai yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah nombor 1 kan, nombor 1 Abu Hurairah, nombor 2 Abdullah bin Umar. Ya, ini bukan 5 Abdullah tadi ya. Kebetulan aja ya kita kata. Ya, ni 5 Abdullah tu ada apa? Ada Abdullah bin Umar kan, Abdullah bin Abbas. Tapi kalau yang 7 perawi hadis di kalangan para sahabat, Abu Hurairah nombor 1. Tak ada Abdullah pun ya, Abu Hurairah ya. Nombor 2 Abdullah bin Umar, nombor 3 Anas bin Malik, dah orang lain dah ya. Nombor 4 Aisyah ya, isteri Nabi. Nombor 5 Abdullah bin Abbas. Nombor 6 Jabir, nombor 7 Abu Sa'id Al-Khudri ya, orang Madinah, kawan baik pada Jabir. Jadi dia kata Rasulullah ya bersabda ya, apa dia darjat sama juga. Ya, sama dengan hadis 421 dan 422 ya, cuma tak disebut ya perkataan 25 atau 27 ya. Tapi maknanya salah satulah ya mungkin disebut. Jadi maknanya ada penguat ya hadis-hadis yang tersebut di atas. Hadis Bukhari Muslim ni tak perlu penguat dah. Dia tak perlu hadis yang datang ya untuk strengthen hadis tu, tak perlu ya. Tetapi macam tadilah kita kata ya. Jadi oleh kerana banyak hadis-hadis yang membawa makna yang hampir sama ya, maka ya makin kuatlah ya tuntutan untuk berjamaah tu ya, itu jadilah. Okey, 424 ya daripada Abi Hurairah. Kali ini Abi Hurairah sekali lagi ya.
Jadi Abu Hurairah sebut bahawasanya Rasulullah, ya, selawat dan salam kata baginda, qala bersabda, wallazi nafsi biyadihi. Ini sumpahan, cara bercakap untuk memperkuatkan cakap tu, ya. Wallazi, demi Allah, yang nafsi, yang diriku, ya, biyadihi, ya, berada dalam genggamannya, mana berada dalam kekuasaan Allah. Sebab kita ni duduk dalam kekuasaan Allah, ya, maknanya Allah nak buat apa pun boleh pada kita. Ya, nak panjangkan umur ke, nak pendekkan umur ke, nak bagi sihat ke, nak bagi pandai ke, semua dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang selalu Nabi cakap macam tu. Untuk memperkuatkan Nabi punya statement tu, wallazi nafsi biyadihi. Ya, wallazi nafsi biyadillah kadang-kadang. Ya, Allahul ladzi nafsi biyadihi. Ya, demi Allah yang nyawaku, diriku, ya, berada dalam genggamannya, dalam kekuasaan Allah. Laqad hamamtu an amura bihatabin. Ini dia yang cerita bakar tadi tu, ya. Jadi kata Nabi, laqad, demi sesungguhnya, apa dia, ya? Demi sesungguhnya, ya, hamam tu. Hak mim mim. Hamam tu maknanya aku nak sangat, ya, kalau boleh. Ya, sebab tu dalam, kalau tuan-tuan masih ingat, Ustaz ada sebut tentang sunnah hamiyah, ya, sunnah juga, ya, tapi sunnah yang Nabi tak sempat buat. Ya, sunnah yang Nabi buat kita panggil sunnah amaliyah, perbuatan. Sunnah yang Nabi cakap, sunnah qauliyah kan. Sunnah yang Nabi tak buat, sahabat buat, Nabi endorse, itu takririyah. Kan 3 kan. Nombor 1 yang Nabi cakap, qauliyah. Nombor 2 Nabi buat, amaliyah. Nombor 3 Nabi endorse, Nabi perakui, ya. Yang kita panggil sebagai tarkiyah. Apa ni yang Nabi sebagai apa? Sebagai takririah, ya, takrir. Nombor 4, ya, yang Nabi berhajat nak buat tetapi tak sempat buat. Siapa ingat, ya? Yang Nabi berhajat nak buat kat Nomah, Nabi berhajat buat tapi Nabi tak sempat buat kerana Nabi wafat. Apa, bagi satu contoh? Apa ibadah tu? Puasa, Ustaz. Puasa Puasa apa tu? sunat. 9 apa tu? 9 bulan. 9 Muharram, betul. Ustaz. Ya, 9 Muharram. Ya, 9 Muharram, ya. Sebab 10 Muharram memang kita puasalah puasa Asyura kan. Jadi 9 puasa Tasu'a, ya. Kerana Nabi nak bezakan antara puasa sunat kita, ya, dengan puasa sunat orang Yahudi. Yahudi pun puasa pada hari 10 kan. Ingat lagi, ya. Mereka orang Yahudi puasa pada hari 10 kerana apa? Mereka celebrate apa tu? Apa yang mereka celebrate? Ya. Kak Maimunah, ya. Nabi Haji Mat Musa Syah. pun Ustaz. Nabi Boleh. Musa apa ni? Lepas daripada tu Nabi Musa lepas Sebarang daripada Great Bitter Lake tu Nabi Musa selamat daripada Fir'aun lah, ya, daripada Merin Petah. Ya, Nabi Musa selamat daripada Fir'aun Merin Petah. Merin Petah tu anak kepada Ramses II. Jadi yang tenggelam dalam The Great Bitter Lake tu adalah Merin Petah. Ya, Merin Petah, ya. Dia abang angkat kepada Nabi Musa. Dia anak kandung pada Ramses II. Yang cemburu pada Nabi Musa, ya, jealousy tu ada sejak kecil. Ya, sebab Nabi Musa ni orang apa ni, ya, orang Bani Israel. Sedangkan Firaun, Merin Petah semua ni dia Kibti kan. Dia memang, ya, masyarakat apa kita panggil, masyarakat Bumi Putera Mesir. Nabi Musa ni kan imigran yang datang daripada belah Palestin sana. Jadi oleh kerana tu dia jealous dengan Nabi Musa. Sebab Nabi Musa ni budak baik, ya. Dia calon nabi kan. Jadi dia tenggelam dalam The Great Bitter Lakes, ya, dengan tenteranya. Kemudian, ya, apa kita panggil dibuat dimumify kan lah, ya, jadi mumia, disimpan di Valley of the Kings, ya, di Luxor, di selatan di selatan Egypt, ya, di apa kita panggil Upper Egypt, ya, kawasan tinggi di Egypt tu. Okey, ya, tu selamat daripada Merin Petah tu, sehingga masyarakat Bani Israel, ya, mereka meraihkannya dengan puasa pada 10 Muharram. Ya, jadi kita pun ada tuntutan puasa pada 10 Muharram. Jadi Nabi bila tahu, ya, orang Yahudi pun puasa, orang Madinah Yahudi ni dia puasa pada 10, Nabi kata kalau Allah panjangkan usia aku pada tahun depan, ya, kita akan puasa pada 9 pula. Ya, sebagai tambahan untuk membezakan ibadah kita dengan ibadah orang Yahudi. Ya, sebab kita tak boleh sama dengan Yahudi. Kita mesti mukhalafah
Mukhalafah makna bezakan. Khaliful Yahuda wan Nasara dalam hadis Nabi sebut. Ya, bezakanlah ibadah kamu dengan ibadah orang Yahudi dan Nasrani. Bezakan tu dengan menambah satu hari lagi. Nabi ya sangat berkeinginan untuk buat. Nabi ada hamiyah dipanggil. Daripada inilah root word dia ha mim mim. Hamam tu maknanya aku ingin sangat kata Nabi. Ya, sebab tu ada sunnah hamiyah. Sunnah yang Nabi nak buat tapi tak sempat buat kerana Nabi wafat. Imam Syafi'i kata semua sunnah yang Nabi plan nak buat tapi tak sempat, semua tu dianggap sebagai sunnah. Ya, semua tu dianggap sebagai sunnah walaupun Nabi tak sempat buat tapi Nabi ada keinginan. Ya, dapat pahala besar juga, ya. Jadi antaranya tadilah macam Kak Nomah jawab tadi, ya, puasa sunat Tasu'a hari 9 Muharram. Jadi Nabi kata laqad hamam tu, demi sesungguhnya hamam tu aku ingin sangat, ingin sekali ya an amura untuk memerintahkan orang ramai ya untuk mengumpulkan hatab. Apa makna hatab? Kayu api, kayu bakar. Ya. Kemudian apa lagi ya? Fayuh tataba. Kemudian dibakar ya. Jadi sebab apa dibakar, dihidupkan api? Summa amura bisolah. Kemudian ya maka aku nak perintahkan mereka untuk solat berjamaah. Ya, kemudian fayu'azzana laha. Kemudian dilaungkan azan. Masuk waktu laungkan azan. Kemudian apa lagi ya? Kemudian aku pun summa amura rajulan ya fa ya umman nas. Maka Nabi kata kalau boleh ya ada orang yang mengimami orang ramai. Mana Nabi kalau boleh lah, tak boleh lah. Nabi kena imamkan para sahabat kan. Tapi kalau boleh lah Nabi tak imamkan para sahabat tu. Sebab Nabi nak pergi tengok rumah orang tu. Nabi nak pergi tengok. Kalau Nabi mengimamkan solat, macam mana Nabi nak tengok? Ya. Jadi Nabi nak perintahkan, ya. Nabi nak perintahkan rajulan, seorang lelaki, mungkin Abu Bakar ke, Omar ke, Abdul Rahman bin Auf ke, untuk mengimami orang ramai. Fa ya umma, amma ya ummu maknanya mengimamkan solat. Summa ukhalifa ila rijalin la yashhaduna solah. Ya, kemudian aku akan pergi ke rumah orang yang tidak hadir solat tadi. Ya, lalu kata Nabi apa dia? Ya, fa uharriqa, maka aku akan bakar alaihim buyutahum. Aku akan bakar rumah-rumah mereka, ya. Wallazi nafsi biyadi, demi Allah yang jiwaku, diriku berada dalam genggamannya. Lau ya'lamu ahaduhum annahu yajidu arqan saminan, ya. Jadi kalaulah ya seseorang antara mereka tahu bahawasanya ia akan mendapat tulang yang berdaging gemuk, ya, akan dapat arqan, ya, saminan gemuk, ya, au disebut sebagai mirmatain, ya. Dia akan dapat tulang yang daging gemuk dan daging dua rusuk yang baik. Mirmatain, dua rusuk, ya, hasanatain yang baik, la syahidal isya, maka dia akan datang isya. Jadi kalau yang tadi apa yang Syarin cakap tadi, ya, untuk merangkak, ya, ke masjid, ke tempat solat, ya. Tetapi yang kali ini sebut isya pula sebab memang macam tadilah. Ya, bila musim sejuk, malamnya panjang. In between maghrib dengan isyak tu lama nak tunggu, ya. Sampai orang tertidur. Ya, jadi ya dia punya cabaran ya untuk solat isyak berjamaah tu macam tempat kita okey je kan, ya. Sebab tak jauh sangat, maghrib isyak tu cepat. Ya, maghrib 7.25 contoh, 20 maghrib 7.20, isyak 8.35, 8.40. Maknanya sejam, ya, lebih kurang sejam 20 minit, sejam suku lah lebih kurang, ya. Jadi tak adalah tunggu lama sangat, ya. Tapi kalau winter di negara sejuk, ya, ekstrim macam di Ukraine, di Russia sebagai contoh kan, Siberia ke apa, oh tu memang, ya, tak tahu dia punya jarak tu. Ya, ni negeri-negeri sejuk kan, negeri apa kita panggil, ya, macam di Baltik ke, ya, ataupun Skandinavia ke apa kan, itu memang lagi lama lah, ya. Di apa itu kita panggil tempat di utara-utara lah, ya. Tu lagi hebat lah, ya. Di Norway kan, Sweden sebagainya tu lagilah, ya. Maknanya nak tunggu isyak tu, ya, kita kata, ya, sampai tertidur lah, ya. Sebab tu ada fatwa para apa persatuan ulama, ya, di apa kita panggil di Europe kan, ya, European Muslim punya community, ya. Mereka keluar fatwa, ya, ada keharusan untuk menjamak maghrib dengan isyak sebab isyak tu jauh sangat, ya. Sehingga dia kata ni tak cukup tidur pula, ya. Mengganggu sehingga terpaksa apa kita panggil, ya, duduk tinggal apa ni, apa kita panggil, stay up late lah, ya. Berjam-jam, jadi buang masa, ya, sedangkan dah mengantuk dah, ya. Sampai peringkat begitu. Jadi yang apa kita panggil, yang disebut secara khusus, ya, dalam hadis
4:24 ni adalah solat isyak. Ya, Nabi sebut tadi apa Nabi kata? Ya, kalau bolehlah aku tak mengimamkan solat. Ya, aku suruh orang kumpulkan kayu api, ya, ready, azan pun dikumandangkan. Bila time nak imamkan solat, aku nak suruh orang lelaki lain jadi imam. Abu Bakar ke Umar ke sebagainya. Aku nak pergi tengok rumah orang yang tak solat, tak datang lelaki ni, kemudian aku nak bakar rumah dia, ya. Kerana mereka tak datang solat, ya. Di sini disebut secara umum, secara khusus solat isyak. Dan Nabi sebut, ya, kalaulah, ya, lau ya'lamu ahaduhum, kalaulah ya'lamu, ya, ahaduhum, seseorang kamu, seorang mereka tahu, ya, apa yang dia akan dapat, ya, mana dia akan dapat tulang yang berdaging gemuk, ya, jadi tulang, ya, yang berdaging, bukan tulang kosong, ya, tulang yang berdaging, ya, daging tu pula daging yang solid gemuk, ya. Kemudian, ya, dia dapat juga dua rusuk yang baik. Ya, daging rusuk kita kata, ya, tulang rusuk yang baik yang ada daging. Pasti dia akan solat berjamaah, ya. La syahidal isyak, pasti dia akan datang solat isyak secara berjamaah. Ni di sini tak sebut isyak, ya, terjemahan tu. Tambahlah, ya. Nescaya dia akan solat isyak berjamaah. Tambah perkataan isyak kat situ. Ya, dia tertinggal ni. Jadi apa dia punya apa? Darjatnya sahih, ya. Sebab riwayat daripada Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih. Maksudnya diperintah agar kita mementingkan solat berjamaah, especially isyak, ya, dan subuh of course. Solat berjamaah adalah sunnah muakkadah. Ya, dalam mazhab kita Syafi'i, dia solat sunat ni muakkadah. Solatnya fardu, tapi ya kategorinya sunnah muakkadah. Tidaklah sampai kepada wajib, ya, tak sampai. Dalam mazhab Syafi'i kita tak, ya. Dalam mazhab Hambali dia ada penekanan yang lebih berat lagi lah. Okey, ada apa nak tanya? 424 okey ke? Datuk Osman okey? Ya. Kak Mas okey? Tuan-tuan yang Ustaz, saya perempuan nak je. tanya pasal yang solat berjemaah ni, kira macam Ustaz kata tadi tu, dia bukanlah sampai wajib, dia sunat muakkadah. So saya nak tanya, sekarang kalau solat fardu pergi ke masjid untuk orang lelaki ni, dia ni kira macam wajib ke Ustaz? Sebab saya takutlah anak saya semua lelaki, Ustaz pun tahu anak saya semua lelaki kan. Nak kena instill dengan diorang pergilah masjid macam gitu kan. So saya nak tahulah Ustaz, untuk lelaki solat fardu pergi ke masjid tu, wajib ke sebenarnya atau bukan? Tak wajib, sunat muakkadah. Ini yang kita bincang ni dah berapa kali dah, ya, daripada apa dia? Kita pergi solat tu di masjid. Bukan cakap pasal jemaah ke tak, kalau kita nak pergi solat ke masjid untuk lelaki tu, daripada dia solat kat rumah, katalah solat asar kat rumah ke, maghrib kat rumah ke, dengan pergi ke masjid. Kalau boleh di masjid, masjid lah, tapi dia masih sunnah muakkadah. Ni lah dia ni. Ni hadis 424 ni adalah cerita solat berjamaah di masjid ni. Sister Sherin, I think you're asking whether solat jemaah di rumah, solat jemaah di masjid is muakkadah. I think that's the question. I think, isn't it, sister? Macam kalau kat rumah pun kata saya, macam kat rumah pun selalu juga berjemaah dengan anak. Tapi anak saya kan Ustaz tahu semua lelaki. So kalau macam ni, bagi diorang ni lebih baik diorang pergi ke masjid lah kan Ustaz kan? Betul, memang betul lah. Tapi tidaklah sampai, sebab soalan Syarin tadi adakah wajib. Jadi jawab, ni bukan cerita solat. Solat memang wajib. Berjamaah memang kena make sure berjamaah, ya. Cuma isunya sekarang ialah di masjid ataupun di rumah. Jadi sudah tentu hadis 424 ni cerita masjid ni. Ya, yang Nabi kata kalaulah boleh, ya, ketika waktu azan berkumandang, ya, kemudian ada orang lelaki lain yang mengimamkan solat, kerana Nabi lah yang kena imamkan solat. Jadi orang lain boleh represent Nabi untuk solat, mengimamkan solat. Nabi pergi tengok rumah orang yang tak pergi ni. Maka Nabi kata, ya, Nabi akan bakar rumah dia. Ya, jadi maknanya walaupun disebut bakar tu, ya, tetap dia tidaklah wajib. Ya, tapi dia sunnah muakkadah. Mana sunnah yang kalau boleh jangan tinggal lah, tu je lah. Kena usahalah. Maknanya walaupun kita kata dia tak boleh pergi 5 waktu, paling kurang sehari tu ada juga zuhur ke, maghrib ke, kan, isyak ke, kita kata yang dia pergilah juga sebagai satu bentuk tarbiyah, ya. Sebab memang kita pun macam tu juga, ya. Maknanya kena orang lelaki lah maksudnya, ya.
memang kena diusahakan. Ya, sebagai ibu maknanya perempuan kena usahalah. Ya, apa kita panggil inculcate benda ni dalam hati anak kita. Ya, orang lelaki bukan macam orang perempuan, orang lelaki kena pergi. Walaupun tak 5 waktu tapi sikit-sikit lah. Sebab sampai satu waktu nanti ya dia dah rasa benda tu part of dia punya kebiasaan dia. Ya, sebab kalau nanti bila nak pencen ataupun dekat-dekat nak pencen baru nak mula tu dia payah. Ya, jadi latihan tu kena datang daripada awal. Ya, kita kena tekankan. Ya, boleh tak kita cerita hadis ni? Boleh cerita, tak ada masalah. Nabi ni kalau boleh, orang lelaki ni semua sembahyang di masjid. Ya, melainkan kalau ada urusan lain yang mengganggu dia, menghalang dia kan. Macam Zuhur, Asar kita kata, orang tengah driving balik. Itu pun kita kata singgahlah di mana-mana R&R kalau boleh. Ya, ataupun siap-siap sembahyang di pejabat. Sebab Ustaz tengok ramai orang je. Ya, kalau macam kita tengok di syarikat-syarikat kan yang ada masjid ataupun surau ya di premis dia. Jadi diorang ni ya balik pukul 5.45 contoh ya. Asal 4.40 tu dia dah sembahyang dulu dah siap-siap. Dia dah sembahyang siap-siap ya, sembahyang berjamaah, lepas tu naik dia sambung lagi kerja by 5:45 tu dia balik kita kata ya. Tapi dia make sure pada masa tu tak ada ni lah, kalau ada meeting ya, ada benda-benda urgent tak boleh lah. Ya, itu mungkin kita sembahyang lepas 5.45 kan. Tapi kalau ada ruang, kerja pun dah semua dah siap, ya, why not? Ya, kita kata dia sembahyang siap-siap. Jadi dia kena ditarbiah, ya, dilatih anak-anak tu sejak daripada awal. Ya, mungkin ustaz pun belum berjaya lagi melatih, ya, anak ke menantu belum berjaya lagi lah, ya, untuk bawa mereka ni. Tapi maknanya kita usahakan lah. Ya, sikit-sikit mana-mana yang boleh kita bawa datang ya ke masjid. Dan dia sudah tentu kena mula daripada ketua keluarga lah. Ya, maknanya suami lah kena buat ya. Kita kata keluarga tu kena buat dulu. Baru dia akan jadi contoh pada anak-anak. Nak mengubah tu mungkin ambil masa lah. Ya, mungkin bertahun nak mengubah dia. Ya, tapi kita cerita benda-benda macam ni. Ya, Nabi insist ya nak bakar rumah. Ya, macam tadi. Ya, kalau orang tahu dia akan berangkat ke masjid. Ya, orang akan rebut saf depan kan. Kelebihan-kelebihan tu. Pasal ya kita kena bagi tahu bahawasanya dalam hidup ni kita tak tahu umur kita panjang mana. Kemudian kita ada ruang dan peluang untuk tambah amal, tambah pahala. Ya, antara tambah pahalanya memang solat berjamaah lah. Ya, dah lah dapat 24, 27 atau 25 darjat kan. Kemudian dapat peluang lain. Cuba kita bayang, kalau di rumah tak dapat iktikaf. Ya, kalau di masjid, ya kita masuk aja. Ya, kita Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, apa ni, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Kita masuk masjid aja. Ya, kemudian kita niat iktikaf dalam tu. Sepanjang kita duduk tu, kita menunggu waktu dan sebagainya, kita dah boleh dapat pahala dengan mudah. Bersalam pula dengan orang, senyum dengan orang, tanya khabar apa semua sebagainya kan. Angkat tangan berdoa, ya, in between azan dengan iqamah. Semua tu, ya, dia punya kelebihan-kelebihan tu macam-macam boleh dapat. Dan pahala berjamaahnya lebih besar. Pasal lebih ramai datang masjid, of course lah kan. Ya, macam ada sebab ustaz ni, ya, rumah dia dekat dengan surau. Tapi dia kata sebab surau ni tak ada iktikaf ustaz. Ya, surau ni tak ada tahiyatul masjid. Betul lah tu. Dia kata boleh tak saya langgar surau tu? Maknanya dia langkah surau tu ya lebih kurang kita kata tak sampai 100 meter daripada rumah dia. Tapi kalau masjid ya mungkin dekat 400 meter. Ya, dia pergi masjid, dia kata salah ke? Kita pun kata tak salah lah. Tetapi sekali-sekali dia kena ruangkan masa juga untuk ke surau tu sebab nanti orang tanya tak pernah nampak datang surau. Ya, dia kata sebenarnya bukan tak nak datang tapi saya prefer untuk datang masjid. Ya, kalau macam tempat ustaz ni sebab ya orang pilih-pilih ya. Ada banyak surau dan ada banyak masjid, orang pilih. Kalau malam ni ada kuliah bagus di masjid, ya dia akan datang masjid. Kalau kuliah tu di surau, dia akan pergi surau. Dia alasan dia lebih pada kuliah. Tak apalah, tak ada masalah lah kan. Tapi macam tadilah kita kata kalau boleh di masjid tu lebih baik. Kerana dapat tahiyatul masjid, dapat niat iktikaf ya. Dapat pahala lebih besar sebab lebih ramai yang datang sembahyang dan macam-macam kelebihan lagi lah. Ya, yang boleh dapati kalau sembahyang di masjid. Jadi benda tu kita kena inculcate pada anak-anak kita. Ya, kita kena sebut berulang kali supaya ya suatu hari nanti mudah-mudahan terbuka hati dia untuk pergi. Ya, kita tak paksa kan. Ya, kecuali dia budak lah. Ya, kalau dia budak-budak kita boleh paksa. Tapi kalau dia dah akhir balik, ya kita pun dulu mungkin kurang memberi perhatian pada benda ni. Jadi dia dah terbiasa tak pergi. Jadi kita nak mulakan balik tu memang akan ambil masa lah. It will take some time lah. Mungkin bertahun ya baru boleh berubah. Tak apalah ya. Kita sebagai parent kita usahakan saja. Itu kalau ustaz boleh bagi pandangan lah Syarin. Ustaz, lagi satu saya nak tanya. Yeah. Pasal tu lebih kurang macam subuh tadi tu lah. Kalau isyak tu kan dia ada sebab saya solat kat rumah je dengan anak.
um, kita solat isyak berjemaah tu seolah-olah kita separuh malam. Kalau kita dapat subuh tu, kita dapat the whole night. Yang tu regardless lah kita kat rumah ke masjid sama lah macam subuh tadi tu Ustaz. Dapat lah juga, insyaAllah. Cuma macam tadi lah, masjid of course lagi banyak kelebihan dia lah. Even kalau kita kata dia sembahyang isyak di masjid pun, ba'diyah isyak tu afdal buat di rumah, bukan di masjid. Fardunya saja di masjid. Tapi dia punya ba'diyah boleh buat di rumah. Sebab kita kena ruangkan masa juga untuk ada solat-solat sunat yang kita buat di rumah. Sebab tu solat sunat duha di rumah, isyraq di rumah. Melainkan kita datang masjid. Kita tunggu kuliah dan sebagainya sampai isyraq. Tu kita sembahyang di masjid lah. Kalau kita nak balik kan terlepas pula isyraq kan. Tapi sembahyang duha yang lain-lain tu buat di rumah. Kalau boleh qabliyah di rumah. Kalau ba'diyah pun di rumah. Kalau boleh lah. Kalau rumah kita tidak berapa jauh daripada masjid. Tapi kalau daripada rumah nak pergi masjid tu jauh, kita nak sembahyang di rumah dulu, kita terlepas pula takbiratul ihram bersama imam. Jadi masing-masing tu ada kelebihan dan kekurangan dia lah. Memang kita nak dapat perfect, memang payah. Tapi kita usahakan. Mana yang dapat, kita usahakan. Macam tu je lah. Okey, tuan-tuan, ada apa lagi? Silakan. Ada apa-apa nak tanya? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Betul lah, Hadis 424 ni dia cakap Nabi ingin bakar tapi dia tak bakar Ustaz. Tak bakar. Tak pernah dengar lagi lah ada mana-mana rumah yang dibakar. Bagus tu soalan tu. Tak pernah dengar lah rumah orang kena bakar. Sebab apa? Sebab orang Madinah ni dia punya iman dia bagus jadi bila dia dengar Nabi cakap je dia dah berubah dah, bertukar. Jadi istilah yang Nabi sebut hamamtu an amura bihatabin ingin sangat aku kalau boleh memang kalau boleh lah aku akan perintah orang untuk kumpulkan kayu api tu. Masuk azan, waktu azan ada orang azan, ada orang pula yang mengimamkan solat, aku boleh pergi tengok rumah mana yang tak aku bakar. Tapi Nabi tak buat. Dia tak ada sampai peringkat begitu. Jadi maksudnya dia bukan wajib lah tapi sunnah yang menghampiri. Sunnah yang menghampiri wajib yang kita panggil sunnah muakkadah. Dia bukan sunat biasa saja tapi sunnah muakkadah. Kalau boleh jangan tinggal lah. Itulah cerita dia. Okey, ada lain? Silakan. Ada apa, tuan-tuan? Tak ada. Kalau tak ada, 425 wa anhu, sama juga hadis daripada Abu Hurairah lagi. Rasulullah bersabda, asqalus solati. Solat yang paling berat. Solat fardu maksudnya. Asqal makna daripada perkataan sakil. Muka surat 207. Tengok teks Arab dia. Asqal maknanya yang paling berat. Daripada perkataan sakil, qaf ya lam, sakilun. Sakilun berat. Asqal paling berat. Solat yang paling berat alal munafikin, kata orang munafik. Na'udzubillah min zalik, jangan kita masuklah. Yang pertama salatul isya, yang kedua salatul fajar. Memang betul, payah. Memang payah kita kata. Especially kalau tidur lambat lah. Memang payah nak bangun. Walau ya'lamuna ma fihima. Kalaulah manusia, orang ramai tahu. Ini merujuk pada orang munafik tadilah. Ma fihima. Kelebihan ganjaran yang ada pada kedua-dua solat, subuh dan juga isyak. Apa dia? La atauhuma. Ini yang tadi kata Syarin tadi dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Pasti mereka akan datang untuk solat kedua-dua solat tu walau habwan, walaupun dalam keadaan merangkak. Solat isyak dan solat subuh merupakan solat yang sangat berat untuk dikerjakan setiap orang. Bukan orang munafik je lah, kita pun sama tuan-tuan. Oleh kerana itu kita diperintah untuk lebih memerhatikannya. Kalau tak boleh setiap hari pun kita kata kita plan lah 3 hari sebulan, 3 hari seminggu ke. At least pun ujung. Terutamanya bagi orang yang bekerja lah. Orang bekerja. Kadang dia solat di R&R saja. Tapi termasuklah keluar rumah siap wuduk. Siap-siap wuduk. Dan kalau kita punya tujuan pergi pejabat, tapi dalam perjalanan kita singgah di mana-mana kan. Singgah di surau di masjid, dalam keadaan kita sudah berwuduk, dan tujuan kita untuk solat fardu, maka mudah-mudahan dapat juga kelebihan tadi. Langkah pertama, dihapuskan dosa-dosa kecil. Langkah kedua, dinaikkan darjat di syurga besok. Tetap dapat. Dengan syarat kita berwuduk di rumah. Walaupun asal-asal tujuan nak pergi pejabat. Tapi dalam perjalanan nak pergi pejabat, masuk sebab dia keluar sebelum subuh. Ramai orang keluar sebelum subuh kan. Subuh 6-10 minit. 6-11 minit sekarang. Jadi dia keluar pukul 5.30. Dah tentulah subuh tak masuk lagi kan. Tapi dia dah ambil wuduk siap-siap. Adakah dia dikira mendapat kelebihan
Ya, langkah satu daripada langkah tu menghapuskan dosa kecil, langkah yang kedua ya menaikkan darjat di syurga dapat. Ya, kerana walaupun tujuan asal nak pergi pejabat, tapi dalam perjalanan kan dia singgah di masjid dan surau yang tujuannya untuk sembahyang fardu, dapat juga mudah-mudahan. Okey tuan-tuan ya. Jadi habuan tu ialah dalam keadaan merangkak. Solat isyak dan solat subuh sekali lagi merupakan solat yang sangat berat memang ya untuk dikerjakan. Oleh kerana ini kita diperintah untuk lebih memerhatikannya. Wajib lebih memerhatikan solat isyak dan solat subuh. Ya, bukanlah makna zuhur, asar, maghrib tu tak. Sebab zuhur, asar, maghrib ni kita memang dah bangun tidur. Ya, kita di pejabat contoh memang nak kena sembahyang. Ya, kita asar contoh kan. Ya, maghrib. Tu antara benda-benda yang kita memang dalam keadaan ya sudah bersedia untuk solat. Cuma cepat lambat aja lah. Ya, mungkin ada jam, ada banjir kilat dan sebagainya. Tapi cabaran paling hebat, yang paling berat adalah subuh dan juga isyak. Ya, seperti mana disebut dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Muslim, riwayat Abu Hurairah ni. 425 tuan-tuan. Ada apa? Silakan. Tak ada? Ustaz, Ya. Ustaz, hadis yang ini dia tidak merujuk pada jemaah, solat jemaah kan Ustaz? Macam Tapi seberat-berat solat bagi kaum munafik ialah solat isyak dan solat fajar. Tapi dia, Ini dia ada perkataan, dia ada dia punya, apa kita panggil? Dia ada korinah dia. Korinah tu mana ada indication dia kat situ. Ada indikator dia. Indikatornya ialah pasti mereka mendatangi kedua-duanya. Ya, mendatangi itu ada makna mendatangi solat fardu. Ya, di masjid. Ya, jadi ada apa kita panggil? Ada isyarat dari situ. Ya, jadi kalau tidak, ya pasti dia akan sebut ya solatul fajar ya lau ya'lamu nama fihima ya la apa kita panggil ya la la solla ataupun la solluhuma, pasti mereka akan solat ya, tapi tak disebut solat, disebut la atauhuma, pasti akan mereka mendatanginya. Perkataan mendatangi itu ada makna mendatangi masjid tempat dikerjakan solat fardu subuh dan juga isyak. Tapi ni bagi orang lelaki, orang perempuan tak ada masalah. Perempuan kat rumah aje. Ya. Ni orang lelaki lah cabaran dia. Itulah cabaran dia tuan-tuan. Ya, cabaran tu. Ya. Pasal Allah nak bagi pahala lebih ya, kepada orang lelaki. Orang perempuan ya tak ada masalah. Walaupun dia di rumah, dia dapat kelebihan dah. Especially kalau dia siapkan suami dan anak dia untuk pergi masjid. Dia gosokkan baju, dia sediakan kain pelikat ke, jubah dan sebagainya. Di kat situ pun dia dah dapat pahala dah. Ya, especially sebab dia yang motivate ke anak-anak dia. Ya, jadi kita motivatekan dia, anak-anak tu pergi. Ya, anak-anak tu pergi sebab kita yang didik dia, kita yang tarbiyah dia, kita yang bagi motivasi pada dia. Ya, jadi dapat tak pahala pada mak bapak tu? Dah tentulah. Ya, dah tentulah dapat. Jadi tuntutan untuk mendatangi tu, sebab ada perkataan la atauhuma kat Nomah. Ya, la atauhuma, pasti ya mereka akan mendatangi kedua-dua solat tu. Bukan pasti mereka akan mengerjakan solat tu. Kalau mengerjakan je, itu di rumah pun termasuk. Tapi mendatangi kedua-duanya ke masjid. Ya, walaupun tak sebut masjid di situ. ya. Ya, sebab macam maksud dia kan, dia Hmm. kata sangat berat untuk dikerjakan setiap orang kan. Jadi Betul. dia sebab itulah perlukan Ustaz untuk menerangkan lebih lagi kan. Kalau tidak Kemudian kita ya, silap faham akan lah salah Ustaz. faham. Betul. Ya. Ha. Satu lagi ada perkataan habuan. Ya, walaupun dalam keadaan merangkak, mana dalam keadaan merangkak mendatangi masjid tu, mendatangi tempat solat, ya, bukan solat di rumah saja, ya. Maknanya memanglah orang munafik ni kita kata, ya nak solat kat rumah tu pun dia malas kan, ya. Lebih-lebih lagi kalau solat ya berjamaah, sebab berjamaah tu biasa merujuk pada masjid, ya, untuk pahala kita kata, ya. Ada hadis yang lafaz dia umum, ada hadis yang khusus. Ya, macam kita kata dapat 27 darjat, 25 darjat tu, ya. Kalau kita kata lelaki je dapat, orang perempuan kat rumah tak dapat lah. Ya, kalau kita kata orang perempuan tu duduk kat rumah seorang, ya, suami dah meninggal, ya, anak-anak tak duduk dengan dia, tak ada pembantu rumah, dia seorang-seorang duduk, ya. Nak pergi masjid seorang mungkin susah, jauh apa ni jaraknya. Dengan ya hujan dengan tu dengan ni, ya. Jadi dapat tak dia di rumah? Ya, kalau nak kira tak dapat lah kan, sebab dia tak berjamaah. Ya, tetapi macam tadilah ya, Allah dengan rahmatnya insya-Allah mudah-mudahan bagi juga. Kerana bukan dia tak nak pergi masjid ya, sebab banyak kekangan, banyak limitation. Kalau macam tu mudah-mudahan ya kita harap Allah ya Allah apa kita panggil rahmat juga bagi juga mudah-mudahan. Tapi lelaki ni tak ada pilihan lah, kecuali kalau dia sakit. Sakit lain lah tuan-tuan ya, tak boleh nak berjalan, nak kena orang apa-apa. Ya, kita kata kalau nak driving pun malam payah dan sebagainya, itu ada kekangan. Ya, dia akan balik pada masa muda. Masa dia muda tu dia buat tak? Dia buat.
Dia pergi tak? Dia pergi. Jadi balik pada hadis yang Nabi kata, sesiapa yang sakit ataupun musafir, ya, tetap Allah akan catat pahala seperti mana dia sihat dulu. Ya, seperti mana amalan yang dibuat masa dia sihat dan amalan yang dibuat masa dia tidak musafir. Kerana masa kita musafir, kita tak ada qabliyah ba'diyah, melainkan subuh kan, qabliyah subuh. Tapi zuhur, asar, maghrib, isyak semua tak ada, rawatib tak perlu. Ya, solat malam tak perlu, kita kata, ya. Hanya solat duha minimum 2 rakaat, solat qabliyah subuh dan juga solat witir. 3 je solat sunat dia. Tapi kerana masa dia tak musafir, dia telah beramal, dia telah buat ibadah-ibadah yang lain, ya, seperti mana Nabi sebut dalam hadis tadi. Jadi Nabi kata, ya, pasti Allah akan catat juga. Ya, Allah akan tetap tulis juga, ya. Dia punya ibadah walaupun dia tak buat masa musafir. Memang masa musafir kita tak perlu buat. Tak perlu solat malam, tahajud, rehat aja kita kata, ya. Tak perlu qabliyah ba'diyah, tak perlu. Tetapi pahala dia tetap berjalan. Ya, tetap juga berjalan, ya. Dengan Kalau syarat kau Ustaz, dia tidak musafir, dia buat. Ya. Ustaz nak tanya Ustaz. Memanglah kalau kita musafir tu selalu kita like Ustaz cakap tadi lah, kita tak perlu nak buat-buat semua yang qabliyah, ba'diyah semua tu sebab kita dah buat jamak Betul. semua tu kan. Ya, betul. Tapi Ustaz, sebenarnya solat-solat tu semua solat sunat kan. Ya. So salah ke? Bolehlah kita buat juga kan. Jadi dapat pahala lebih je lah, betul tak? Tak, jangan buat. Betul ke Ustaz? Tak lah, saya baru tanya Ustaz baru-baru Ustaz lain lah. Tapi dia kata tu lah, kenapa kita tak nak buat? Sebab solat tu semua solat sunat. So kalau kita buat, kan takkanlah Allah tak bagi kita pahala juga kan? Betul tak? Betul lah, tapi Nabi tak tunjuk. Dia macam ni je. Dia kalau benda tu bagus, Nabi akan tunjuk. Kalau macam tu, apa tujuan Allah datangkan Nabi sebagai role model? Nabi kan role Maksud model. Ustaz tahajud sebab kita tak payah nak buat kalau Tak kita musafir. Tak perlu. Tahajud memang tak perlu. Nabi tak buat tahajud masa bermusafir. Masa Nabi perang, masa Nabi apa, Nabi tak buat. Ya, melainkan dalam perang Badar tu ada tunjuk. Tapi sahabat semua tidur. Yelah, kalau perang mungkin memanglah kita tak boleh buat. Tak. Tapi kalau kita Nabi free, buat. kita... Nabi buat, ya. Tapi Nabi tu khusus untuk peperangan pertama je. Tapi masa Uhud, masa apa memang tak nampak Nabi buat. Ya, even para sahabat tak buat. Ya. Tapi kalau kita buat, kita tak dapat pahala kalau kita buat. Itu Allah lah, Allah yang bagilah kan. Ya, tapi tak Yelah, buat kalau tu kita lagi nak bagus dapat daripada pahala buat. lebih, kita buat je lah kan. Apa salahnya kan? Ustaz tak komen lah. Kalau Kak Masyidah kata apa salahnya tu, Ustaz tak pandai, minta maaf. Okey, tak apalah Ustaz. Dia bukan masalah tak apa Kak Masyidah. Kak Masyidah kena faham, tuan-tuan dan perempuan kena faham, ibadah ni kita kena ikut role model. The best role model in the world, in the entire world ni adalah Rasulullah. Ya, sebab tu yang Nabi buat tu kita buat. Dia masalah dia orang Melayu kita minta maaf lah. Ya, tak cakap siapa lah. Tapi kita selalu buat benda yang Nabi tak buat tau. Yang Nabi buat kita tak nak. Contoh macam duha kan. Ya, duha buatlah 8 rakaat masa musafir. Pasal apa tak nak buat? Buat, semua buat juga. Tak. I'm not talking about Kak Masyidah ni. Ini Ustaz cakap secara umum. Pasal Ustaz selalu bawa orang pergi travel. Ya, kita tengok masing-masing. Yang pergi travel ni orang masjid surau juga kan. Geng-geng usrah juga. Ya, tapi macam duha tak buat. Tapi dia tanya selalu, Ustaz, saya dah selesai solat zuhur. Ya, dia kata, saya jamak dengan asar. Ya, saya tak buat ba'diyah zuhur. Boleh tak saya buat ba'diyah zuhur tu selepas solat asar tu? Waktu zuhur ni, ya, Ustaz kata tak payah buat. Ya, sebab apa tak nak buat? Ya, pasal Nabi tak tunjuk. Kalau dia buat macam mana? Ya, kalau dia buat tak adalah berdosa. Tapi kan tak ada tuntutan. Ya, jadi tuan-tuan kena faham ada satu istilah dia panggil sunnah tarkiyah tau. Sunnah tarkiyah ni adalah sunnah yang memang Nabi tak buat. Kalau kita tak buat juga boleh dapat pahala. Pelik dengar kan? Ya, sunnah tarkiyah. Sunnah tarkiyah ni adalah sunnah yang kita dapat pahala bila kita tinggal. Contoh ya macam tadi kan, ya kita nak sembahyang zuhur, okey, ya kita travel. Kita sampai satu tempat ya, pukul 1 kita kata, ya, masuk waktu zuhur. Ya, kita pun nak buat qabliyah zuhur, ya. Pasal apa buat qabliyah zuhur? Sebab orang musafir tak perlu buat qabliyah zuhur. Tapi kita dapat tak qabliyah zuhur tu? Pahala tu dah dapat dah Kak Masyidah. Pasal balik pada hadis kata apa tadi? Orang yang sakit, ya, dan orang yang bermusafir,
apabila dia tak buat benda tu, ya, masa dia musafir, ya, ataupun masa dia masa dia sihat, ya, pahala tu dapat. Pahala tu tak dapat. Kerana masa dia sihat dia dah buat, masa dia sakit macam kita kan. Kita dah biasa puasa sunat Isnin Khamis. Kita dah biasa solat malam contoh kan. Jadi bila kita sakit, kita dah tak bangun malam. Ya, bila kita sakit kita tak puasa Isnin Khamis. Tapi pahala dapat tak? Tetap dapat. Pasal itu clear. Ya. Masa kita bermukim macam kita kan, ya. Qabliyah subuh buat 2 rakaat, qabliyah zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Ya, asar tak ada muakkadah. Ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isyak 4. Memang dah buat dah. 14 rakaat tu memang buat. Ya, 4 zuhur dah 8, 8 campur 2 subuh dah 10. Ya, lepas maghrib 2 dah jadi 12. Campur dengan campur dengan ba'diyah isyak 4 dah jadi 16 dah. Ya, kita dah selalu buat macam tu, ya. Dan bila kita musafir tak payah buat 16 rakaat tu, tak payah buat. Ya, minimum 12 kan, ya, untuk dapat rumah di syurga, ya. Kita buat lebih pada tu salah tak salah. Sebab minimum 12, lebih tak ada masalah, ya. Tapi jangan buat lebih itu lepas asar, lepas subuh kan, tu waktu-waktu yang dilarang. Tapi kalau kita musafir, perlu tak kita buat? Tak perlu. Pahala dapat tak kamu cerita? Pahala dah dapat. Pasal apa pahala dah dapat? Kerana masa kita bermukim, tidak musafir, kita memang dah buat. Syarat nak dapat pahala tu, mesti masa kita sehat, kita buat. Masa kita tidak bermusafir, kita buat. Jadi masa kita sakit, tetap dicatat. Ya, Allah catat. Ya, memang Allah catat. Nabi yang sebut. Ya, akan dicatat juga pahala dia. Walaupun dia dah tak buat dah. Kerana masa muda, masa sehat dia buat. Musafir sama juga. Jadi apa perlu kita buat lagi? Nabi tak tunjuk. Dan memang pahala tu dah mengalir masuk dalam akaun kita. Nampak tak tuan-tuan? Tahajud pun tak buat Ustaz. Kalau Tak kita musafir, sebab kita banyak masa kan. Tak ada, tak boleh juga, tak payah buat. Tak payah buat, tuan-tuan. Ya? Tapi kalau tuan-tuan nak buat boleh. Dia tak salah. Tapi Nabi tunjuk sebab orang musafir ni memang dia macam tadilah. Dia letih, ya, sebab perjalanan tu jauh. Ya, tapi kalau nak buat juga kita kata tak adalah salah. Tak adalah sampai kita kata berdosa, tak kan. Tapi sebenarnya musafir ni adalah waktu kita rehat je. Ya, kita rehat, buat yang penting aja. Ya, macam witir. Witir janganlah buat 1 rakaat kalau kita musafir. Masa tu lah witir buat banyak kan. Nak buat 5 rakaat, buat 7, ya, buat 9, buat 11. Witir, bukan apa kita panggil, ya, bukan tahajud yang banyak-banyak, witir tu. Tapi boleh tak, ya, macam kita bangun awal kan, kita dah tidur awal, pukul 11 dah tidur. Ya, subuh besok pagi, ya, sebab winter subuh dia panjang lah. Dekat pukul 7, ya, macam sekarang tempat kita kan. 7 berapa, ya? 7.20 baru terbit matahari. Ya, jadi maknanya panjang waktu tu. Kita bangun awal, ya. Kita belum buat witir. Buatlah witir cukup-cukup. Ya, buat witir 11 rakaat. Kita kata, ya. Kerana maksimum Nabi buat 11 kan. Witir tu yang kita fokuskan. Ya, jadi kita bangun awal, tak payah buat tahajud, buat witir saja. Sebab witir tu yang Nabi tak tinggal. Ya, sebab macam tadi Kak Masyidah kata kita dah banyak masa tidur rehat kan, ya. Fokuskan pada witir 11 rakaat. Fokus kepada duha 8 rakaat dan qabliyah subuh 2 rakaat. Cukuplah, itu pun dah lebih daripada cukup, ya. Macam kalau nak tambah lagi, Kak Masyidah boleh tambah solat sunat wuduk. Ya, solat sunat wuduk boleh, ya. Yang tu jangan tinggal, ya, solat sunat wuduk. Sebab solat sunat wuduk ni bila-bila masa saja. Ya, kalau kita sampai masjid, tahiyatul masjid, tapi qabliyah tak payah. Ya, kerana memang Nabi tak tunjuk. Tapi witir tu, witir jangan buat 1. Ya, Ustaz selalu tegur kan. Dia kata kalau kita bangun awal Ustaz nak buat apa? Ustaz kata witir kan boleh 11 rakaat. Baru dia kata, betul juga. Jadi the focus is on the witir. Ya, bukan tahajudnya. Ya, kena tambah. 11 rakaat tu banyak kawan cerita. Ya, dan jangan baca qul huwallahu qul ya ayyuhal kafirun, baca yang panjang lah. Jadi kita boleh gantikan tahajud malam tu dengan witir 11 rakaat dan kita baca surah yang agak panjang sikit. Dah cantik dah tu. Dah cantik tu. Boleh ya? Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Ya, ini Ustaz cakap ni bukan pada Kak Masyidah seorang, pada kita semua, termasuk Ustaz juga. Sebab kadang-kadang kita tak dapat pandangan yang betul, kadang-kadang minta maaf. Ya, memang kita belajar, Ustaz tahu, tuan-tuan dan perempuan belajar juga daripada Ustaz-Ustaz lain. Silakan, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan kena apa kita panggil, kena tengok penjelasan dia. Ya, macam Nabi kan, selalu orang tanya, macam Kak Masyidah tanya tadi, kalau kita bangun awal tak boleh tahajud. Dia bukan tak boleh tahajud, tapi the focus is on witir tu. Witir buatlah 11.
Sebelah tu banyak tuan-tuan. Ya, baca pula surah yang panjang. Ya, ada orang yang hafal suratul muluk, baca suratul muluk dalam solat. Ya, walaupun kita dah baca malam tadi, ya, ketika sebelum kita tidur malam kan, ya, banyak benda. Sebab orang yang musafir ni kadang-kadang, ya, dia nak buat yang sunat-sunat macam qabliyah ba'diyah tu, tetapi suratul muluk tak baca, surah sajadah malam tak baca, kalau kena malam Jumaat suratul kahfi tak baca. Pasal apa yang dituntut tu tak buat? Ustaz selalu cakap dengan jamaah. Dia kata malam ni datang ni balik awal Ustaz, ya. Ni tak tahu apa nak buat, ya. Ba'diyah apa semua tak perlu buat. Tak kata tak perasan tak malam ni malam Jumaat. Oh ya, tak ya juga, ya. Nak baca Yasin bacalah, ya, tapi suratul kahfi jangan tinggal. Bila Abdul baca suratul kahfi sebelum tidur. Oh, dia kata dah mengantuk Ustaz. Okey, tak apa, mengantuk tidur dulu. Bangun malam nanti boleh buat apa? Bangun malam, ya, yang pertama kita boleh ambil wuduk, kita solat sunat wuduk 2 rakaat. Kemudian tuan-tuan boleh buat apa? Ya, tuan-tuan boleh buat witir sikit, ya. Tapi kalau boleh, ya, biar selesailah. Ya, biar selesaikan, ya. Kemudian apa lagi? Ataupun kita baca suratul kahfi dulu. Ujung sekali nanti baru buat witir, ya. Dan penuh malam tu dengan ibadah kita. Dia tetap penuh tuan-tuan. Cuba tuan-tuan fikir balik. 11 rakaat tu banyak. Betul tak tuan-tuan? 11 rakaat tu banyak. Banyak tak apa Kak Zainab? Banyak tak 11 rakaat tu? Banyak tuan-tuan. Banyak Ustaz. Ya, lebih pada cukup dah. Ya. Ya, Kak Suharti ada apa? Ustaz, kalau kita pergi Mekah tu, kita kira bermusafir ke Ustaz? Musafir. Tapi kita duduk di Mekah, package biasa orang Mekah duduk 6 hari 7 hari. So kita bukan musafir dah. Kita dah sampai Mekah tu, kita no longer status sebagai orang musafir. Dah duduk 6 hari? Ya, ya, Kan betul. lebih pada 5 hari 4 malam. Yes. Sorry, ya, correct. Ya. Lepas tu kalau, atau lagi Ustaz, Hmm. kalau kita witir sebelum tidur, misalnya, and then we don't have to do tahajud, fine. Boleh sambung ke witir tu? Jangan. Ya. Kalau Ustaz personally, Ustaz tak witir sebelum tidur. Ustaz ambil pandangan Umar, witir nanti bila bangun malam. Sebab kita bangun sebelum subuh kan. Kita ada peluang untuk tahajud. Tapi tahajud tak buat. So kita ganti dengan witir yang 11 rakaat tadi. Kalau tak mampu 11, boleh buat 9. Boleh buat 7. Boleh buat 5. Boleh buat 4. Boleh buat 3. Minimum 3. Ya, baca Sabih Isma Rabbikal A'la, baca apa ni, baca yang panjang-panjang kita kata, yang kita hafal lah. Jangan memberat-beratkan pula ya. Kalau kita tak hafal boleh buka Quran. Ya, kita boleh handphone ada kan, boleh tak pegang handphone? Boleh. Solat sunat boleh. Solat sunat tak ada masalah ya. Yang menjadi persoalan para ulama adalah solat fardu. Solat fardu boleh tak tengok Quran? Itu isu dia. Solat sunat tak ada masalah. Ya, kita kata di masjid saya masa solat tarawih imam tengok Quran. Solat tarawih kan solat sunat. Tak ada isu lah. Ya. Tapi kalau solat fardu, ya Ustaz pernah ada pengalaman dengan orang Arab lah, dengan orang Mesir. Ya, imam tu dia nak baca panjang sikit, tapi dia tak hafal. Dia buka Quran. Memang kena komen lah sebab solat fardu. Tapi kalau solat tarawih tak ada isu. Mekah Madinah pun tarawih orang pegang Quran, ya, dengar imam baca. Jadi tak ada masalah tuan-tuan. Cuma macam tadi Kak Suharti, oleh kerana kita nak bangun awal malam, ya, apa ni, sebelum tidur tak payah witir. Kita witir di hujung malam nanti. Ya, teruskan habis witir di hujung malam. Itu kalau Ustaz boleh sarankan. Tapi kalau kita dah witir, maknanya tidak afdal lah kita. Tak ada witir lagi lah. Sebab kita dah baca hadis, mungkin Kak Suharti terlepas pandang, ya. Ingat, tidak ada 2 witir pada satu malam. Ya, betul. Just wondering because we didn't tahajud, whether we can sambung lah, itu je. Jadi maknanya afdal witir sebab tak ada tahajud, kita witir di hujung malam sebelum subuh. Itu lagi utama, ya. Dan baca surah tuan-tuan. Tuan-tuan, antara surah yang afdal baca waktu tahajud adalah surah Yasin. Itu ada riwayat Imam Ahmad. Tapi Ustaz tak pernah tengok orang buat lagi. Ya, Ustaz pun jarang buat, kita kata, ya. Sebab surah Yasin tu boleh tahan panjang 83 ayat. Ya, tapi memang ada riwayat daripada Imam Ahmad untuk tuan-tuan dan puan-puan semua, ya. Kalau tuan-tuan bangun malam, tuan-tuan tak tahu surah apa nak baca. Ya, antara surah yang afdal baca pada waktu tahajud, ya. Time tahajud bangun daripada tidur sampai subuh, antara surah yang afdal baca adalah surah Yasin. Banyak masjid dia baca surah Yasin selepas subuh, banyak tempat, especially kat pondok-pondok. Ya, Ustaz selalu bagi tahu, ya. Tak ada masalah nak baca lepas subuh, tapi baca sebelum subuh lagi utama, lagi besar pahala dia. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, Allah buat ni, Nabi buat dah cantik dah. Cuma kadang-kadang sebab kita mungkin tak dapat pendedahan kan. Ustaz yakin perempuan ni sebab benda-benda duduk dalam hadis,
duduk dalam kitab sirah kan ya. Dan kita kurang apa ni terdedah pada benda-benda tu. That's why kadang-kadang kita tak tahu kalau saya musafir macam tadi Kak Masyidah. Sebab tak apa, tak ada masalah. Kita belajar Kak Masyidah, ya. Soalan Kak Masyidah tu sebenarnya adalah soalan ramai orang. Ya, Kak Masyidah tanya, ya alhamdulillah. Orang lain mungkin tak berani tanya, Kak Masyidah tanya. Dan kita dapat penyelesaian dia. Ya, Ustaz selalu sebut pada jamaah. Ya, sebab dia kata kalau tak boleh apa sembahyang tahajud, kita nak sembahyang apa Ustaz? Ustaz kata kan boleh sembahyang witir. Sembahyang witir 1 rakaat. Janganlah buat 1 rakaat. Buat 11. Ya, buat 9, buat 7. Kan banyak tu. Ya, dia kata nak baca apa? Bebas. Nabi baca bebas. Ya, tetapi paling kurang, ya, paling kurang kita baca untuk untuk witir 3 rakaat apa? Rakaat pertama, ya, Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga Qul huwallah. Boleh Qul huwallah saja ataupun Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Kita dah baca dalam Bulughul Maram dah. Minimum tuan-tuan. Itu pun dah cantik dah tuan-tuan. Ya. Kemudian dah habis tu, tengok masa masih panjang, apa kita buat? Baca surah Yasin, 83 ayat. Itu pun dah panjang dah. Ya, tuan-tuan tak payah buat yang lain. Itu pun dah tak mampu buat dah tuan-tuan. Percayalah cakap Ustaz. Ya, tuan-tuan, sebab tu kita musafir ke, ya kita mukim ke, dia ada ibadah-ibadah khusus yang memenuhi malam kita. Cukup dah tuan-tuan. Ya. Suratul Muluk. Suratul Muluk memang tak tinggal. Sama ada musafir ataupun kita bermukim. Baca. Ya, surah Sajadah. Ya, banyak orang kata saya kalau musafir ni banyak peluang. Ya, dia kata dalam masa travelling. Masa travelling, baca Quran dalam masa travelling boleh dalam bas. Dia kata okey, oh lagi senang. Ya, baca siap-siap. Ya, baca surah Sajadah, surah 32, followed by suratul Muluk. Ya, kita kata memanglah afdalnya kalau boleh sebelum tidur kan, ya. Tapi kita takut kita dah letih balik ke hotel, dah check in masuk hotel tu letih, baca siap-siap dalam bas selepas Isyak. Okeylah tu. Dah okeylah tuan-tuan, ya. Baca surah-surah lain kalau nak. Ya, tambahkan bacaan Quran, ya. Tambahkan tadabbur, tengok makna. Jauh lebih baik tuan-tuan. Dan tak ada masalah sebab kita tak perlu buat Quran sebab semua dalam handphone kita, dalam gadget kita. Senang tuan-tuan. Ya, sebenarnya senang. Okey tuan-tuan ya, apa ni? Apa soalan kalau nak tanya lagi? Terima kasih Ustaz, Kak kita. Soalan tu bagus tadi ya. Okey, ya. Ustaz kata nak sentuh tentang Rejab. Ya. Ya boleh. Orang lain dah tanya soalan, dah ada? Tak ada ya. Kalau tak ada kita tutup dengan Rejab. Terima kasih ya. Rejab ni tuan-tuan, dia satu ayat aja yang cerita tentang kelebihan Rejab ni ya secara umum ya. Ialah ayat 36. Tuan-tuan boleh buka surah apa? Surah At-Taubah, surah yang ke-9, surah At-Taubah ya, surah yang ke-9 ayat yang ke-36 ya. Mari kita tengok. Surah At-Taubah ayat yang ke-36 ya. Muka surat berapa tu ya? Muka surat yang ke-192. Ya, 192. Mari kita tengok. Ya. Quran bercetak 192 ya. Muka surat 192 ayat 36. Tengah-tengah tu. Bukan tengah lah, bawah. Ayat bawah sekali. Muka surat sebelah kiri bawah sekali. Ya. Jadi kalau tuan-tuan pakai apps tu bukalah tengoklah ya. Okey, dah jumpa? Okey ya. Auzubillah minasyaitonirrajim. Ini ayat dia tuan-tuan ya. Inilah ayat yang hari tu Kak Zainab tanya dalam grup WhatsApp kita. Ya, Ustaz pun dah jawab sebenarnya. Cuma Ustaz ambil dia punya fokus ayat dia saja. Ini kita baca semua ya. Nah, iddata syuhur inna sesungguhnya iddata syuhur bilangan bulan indah di sisi Allah adalah isna asyara syahran, ada 12 bulan. Ya, dalam Islam ya memang Allah buat 12 bulan. Sebenarnya bukan dalam Islam je, dalam dunia kita ni. Universe kita tuan-tuan ya. Kemudian adalah ketetapan daripada Allah. Allah yang buat ya bilangan bulan ni 12. Yauma pada hari khalaqas samawati wal ard. Pada hari Allah cipta langit dan bumi. Maknanya ya sebaik saja Allah cipta langit dan bumi, ya dia punya apa? Ya, dia punya bilangan hari dah 12 bulan dah. Ya, bilangan bulan ni. Minha daripada 12 bulan tu ada arbaatun hurum, ada 4 bulan haram. 4 bulan haram tu lah termasuk Rejab tu. Ya, bulan yang kita duduk sekarang ni. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Ya, maknanya kita kena tahu ketetapan ni ketetapan daripada Allah. Ya, kita tengok Nabi buat macam mana. Okey, clear ya. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Inilah fokus dia. Tuan-tuan boleh tengok balik jawapan Ustaz dalam grup WhatsApp kita.
Fala maka janganlah tazlimu kamu menzalimi, buat zalim fihinna pada 4 bulan ini anfusakum. Jangan kamu buat zalim pada diri kamu. Mana jangan buat dosa lah. Jangan buat benda jahat. Ya. Jangan mengata orang, jangan fitnah, jangan apa-apa, jangan. Ya, pada bulan ni. Bulan lain pun jangan. Tapi bulan ni lebih-lebih lagi. Ya. Jadi ayat ni lah yang menjadi titik tolak kepada perbincangan Ibnu Katsir. Ya, Ibnu Katsir, tokoh hebat. Ya, dia bawa pandangan Abdullah bin Abbas. Abdullah ya, Abdullah yang kedua tadi. Abdullah pertama Abdullah bin Umar kan. Abdullah kedua Abdullah bin Abbas. Beliau kata ayat ini sebagai isyarat bahawasanya orang yang buat jahat, buat dosa, buat maksiat pada bulan-bulan 4 ni, Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram, maka dosanya akan digandakan oleh Allah. Itu memang Ibnu Abbas punya tafsiran. So Ibnu Katsir dia quote Ibnu Abbas tu dan kita pun pakailah, ya. Jadi kata Abdullah bin Abbas pula, dia kata, oleh kerana ayat ni larang kita buat zalim, ya, terutamanya pada bulan Rejab, maknanya dia ada way round apa? Maknanya tuntutan nak buat pahala lah. Ya, kalau dilarang buat jahat, maknanya disuruh buat baik. Memang tak ada dalam ayat ni, tapi itu kita panggil apa? Indirectly, ya, punya understanding. Ya, dia panggil mafhum mukhalafah dalam usul fiqh. Jadi maknanya orang yang buat jahat diganda pahala, kalau dia buat baik maka diganda. Kalau orang jahat diganda dosa, maka kalau buat baik diganda pahala. Ini ayat dia secara umum, tuan-tuan, ya. Sampai akhir tu tuan-tuan boleh bacalah. Tapi fokus dia ialah apa saja ibadah tuan-tuan buat. Ya. Sebab Ibnu apa kita panggil, ya, Imam apa ni, Yusuf Qardawi, ya, tuan-tuan boleh masuk website Mufti Wilayah. Tuan-tuan boleh masuklah website, ya, apa ni, mana-mana yang reliable, especially kalau kat Malaysia ni antara yang paling aktif Mufti Wilayah lah, ya, especially zaman Dr. Zulkifli Al-Bakri dulu, bekas Menteri Agama dan sebelum tu jadi Mufti Wilayah. Ya, jadi apa dia sebut, ya, dia quote semua hadis-hadis yang cerita kelebihan bulan Rejab tak sahih, tuan-tuan. Ya, tuan-tuan jangan ambil hati, ya. Sebab benda ni kita selalu daripada kecil kita dah dengar. Siapa puasa sehari dapat pahala macam ni. Siapa puasa 2 hari dalam bulan Rejab, puasa 3 hari, kelebihan pada malam ni, ya. Sebenarnya kebanyakan hadis-hadis itu tidak sahih. Ya, kalau tidak palsu pun kebanyakannya dhaif, dhaif jiddan, dhaif yang sangat teruk. Tetapi bukan makna bulan Rejab jangan ibadah. Salah tu. Kerana ayat 36 ni, ya, terutamanya pada pala tazlimu fihinna anfusakum, sebagai isyarat bahawasanya ibadah macam biasa saja. Ya, puasa sunat Isnin Khamis, 13, 14, 15, tahajud malam, ya, baca surah-surah jangan tinggal, malam Jumaat, ya, ada apa ni, apa kita panggil, apa ni, baca suratul Kahfi, ya. Antara kita bangun tidur sampai subuh baca surah Yasin, sembahyang tahajud, apa semua sebagainya, kita buat seperti mana bulan-bulan lain juga. Ya, kalau nak tambah lagi bagus, ya, bilangan rakaat tu tambah. Ya, terutamanya tahajud, witir, tambahlah. Kalau witir selalu buat 3 rakaat, tambahlah jadi 5, jadi 7, jadi 9, jadi 11. Ya, masa ni lah kita nak tambah. Dan semua tambahan kita tu Allah gandakan pahala. Even kalau, ya, sebelum ni kita buat tahajud, ya, apa ni, tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat, let's say lah kata macam tu. Ya, di bulan lain. Bulan Rejab, pahalanya diganda. Walaupun jumlah rakaatnya sama. Ya, jadi tuntutan beribadah pada bulan Rejab ni sebenarnya diambil daripada ayat ni lah. Ya, daripada ayat 36 ni. Bukan daripada hadis-hadis yang lain. Ya, sebab para ulama sebut hadis-hadis yang lain tu tidak sahih. Tetapi bukan makna bila tak sahih itu makna kita jangan buat. Dah, kita tetap buat. Kerana ambil daripada ayat 36 ni. Itulah ceritanya, tuan-tuan. Ya, sebab tu bila Haji Mat Syah ada bagi cadangan, Ustaz nak fokus pada bulan Rejab, sebenarnya, ya, Ustaz tak nak ambil masa banyak sangat. Ustaz kena sebut. Tapi tak perlu ambil masa banyak sangat. Sebab ibadah kita macam biasa. Tuan-tuan buat macam biasa. Ya, kalau nak tambah bilangan rakaat, silakan. Tambah bilangan rakaat tahajud. Tambah bilangan rakaat witir, sebagai contoh. Ya, yang qabliyah biasa kita buat, apa ni, ba'diyah isyak 2 rakaat, buat 4. Ya, qabliyah zuhur 2, biasa buat 4. Ba'diyah zuhur 2, buat 4. Ya, tambah. Ya, bacaan surah-surah tu tambah. Malam tahajud, jarang baca Yasin, baca Yasin. Ya, kerana ada hujah-hujah dia. Ada dalil-dalil dia. Mudah-mudahan ibadah yang kita buat pada bulan Rejab ni semua diganda oleh Allah sehingga melayakkan kita untuk mendapat kedudukan yang mulia. Ya, disebabkan bulan Rejab bulan mulia. Sama juga macam bulan Zulkaidah pun sama juga. Zulhijjah, ya, of course Zulhijjah lagi hebatlah sebab ada hari Arafah. Ya, dia ada malam-malam 1 hingga 9 Zulhijjah kan. Kalau bulan Muharram ada puasa 9 Tasu'a, ada puasa 10.
Dan juga puasa-puasa pada hari putih, Isnin Khamis dan sebagainya. Macam itulah tuan-tuan. Ibadah macam biasa je. Tapi tuan-tuan gandakan. Ya, dan pahalanya insya-Allah diganda kerana ayat fala tazlimu fihinna anfusakum. Itulah ceritanya. Ya, ila akhiril ayat tuan-tuan habiskanlah, ya. Fokus pada bulan Rejab tu dah selesai dah. Okey, tuan-tuan, ya, Haji Mak Syah, ya, ada apa-apa? Kalau tak ada, kita tamatkan pertemuan kita malam ni di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, ada apa-apa? Ada apa Ustaz? Itu. Tak ada apa, ya. So, Ustaz dah sampaikan pada tuan-tuan, ya, kelebihan bulan Rejab. Kelebihan bulan Rejab kerana apa? Kerana dia salah satu bulan haram. Ya, dosa diganda, pahala juga sama, tuan-tuan. Ya. Kemudian, apa kita boleh tambah? Ustaz dah sebut tadi. Macam biasa, tuan-tuan gandakan bilangan rakaat. Ya, witir terutamanya, ya. Baca surah Yasin pada waktu malam tahajud tu jarang orang buat. Kita kena buat, tuan-tuan. Ya, dan juga sedekah kita kata, ya. Macam kita kata Persatuan Wanita Islam Prihatin, Ustaz yakin ada program-program bulan Rejab dia. Ya, ziarah apa ni, Ibu Tunggal ke, ya, ataupun asnaf ke. Bulan Rejab ni bulan yang sangat dituntut. Silakan. Seperti mana bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Tambahlah aktiviti, ya. Kerana apa? Kerana pahala kita ditambah disebabkan kemuliaan bulan-bulan haram ni. Okey, tuan-tuan, sekadar tu terima kasih Haji Mak Syah, Haji Nazri, tuan-tuan dan puan-puan semua, ya, yang menyumbang pada program kita, ya, juga kepada yang setia bersama kita, mudah-mudahan ada manfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Nazri. Terima kasih Terima semua. kasih Ustaz. Terima kasih juga. Mak Syah bila nak buat kelas fizikal? Terima kasih Ustaz. Tahu. Banyak orang tanya tahu. Tak apa, nanti kita PM. Okey, alright. Okey, Mr. Okay. Jazakallah khairan, Haji. Terima Masya kasih sama-sama. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi